Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kata tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai live pada malam ini, kita mudahkan untuk share ramai-ramai dulu. Dan saya pun sementara tu saya nak share juga di page saya, para panel saya pun nak share dahulu. Kita share dahulu. InsyaAllah, kita ambil masa sedikit. Apa kata tuan-tuan dan puan-puan dulu share. Untuk bagi ramai lagi orang menonton majlis ilmu pada hari ini. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat pada hari ini yang mendengar suara saya, katakan jelas kalau jelas, kalau tidak jelas, katakan tidak jelas di ruangan komen. Silakan. Saya cuba suara 321, 321, 123. Adakah jelas suara saya? Kalau jelas, komen jelas. Baik, saya nak test dulu untuk panel yang pertama, Encik Amirul. Encik Amirul, boleh kita minta respon suara Encik Amirul dahulu? Okay, Assalamualaikum semua, selamat malam. Dengar jelas suara saya? Panel yang pertama. Jelas suara Tuan Amirul, Encik Amirul kita. Okey, kita nak test panel kedua kita, Encik Raja Afiq. Boleh bersuara Encik Raja Afiq? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Boleh komen tuan-tuan dan puan-puan, boleh komen dahulu suara Encik Raja Afiq kita. Dan terima kasih Encik Raja Afiq. Panel yang ketiga kita, Encik Hairul Irfan. Boleh test suara dulu Encik Hairul Irfan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Kita minta kepada penonton-penonton yang mendengar majlis ilmu pada malam ini, jika sekiranya jelas, boleh komen di ruangan jelas. Boleh kita mula semua? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi bersua muka insya-Allah dalam sebuah majlis ilmu. Di mana majlis ilmu ini merupakan taman-taman syurga, di mana para malaikat melebarkan sayapnya dan antara tempat-tempat mustajab doa. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkesempatan sekali lagi. Saya, Syarimi Syaharuddin, perunding motivasi Fast Training and Konsultasi, juga merangkap penyelia kepada kaunselor-kaunselor pelatih seramai 21 orang yang sedang praktikal dengan kami. Alhamdulillah, dapat kita berkumpul beramai-ramai di sebuah majlis ilmu ini dengan tajuk Diskusi Motivasi Remaja First Class. Saya nak mulakan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu bolehlah like, komen dan share. Kita bagi ramai-ramai untuk sertai program malam ini. Dan juga boleh bagi pandangan, boleh bagi juga soalan. InsyaAllah kita akan tanya kepada para panel pada malam ini. Saya nak mulakan malam ini dengan sebuah pantun. Tak nampak ke saya sedang segak memakaikan tanjak seperti hang tuah? Maka adat Melayu akan mulakan majlis pada hari ini dengan serangkap pantun. Dari kecil ke usia remaja, silih berganti suka dan duka. Awal bismillah pembuka bicara, diskusi motivasi, ayuh kita mula. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dicintai, bila cerita tentang remaja, banyak saja yang dihuraikan. Ada yang positif, ada yang negatif. Pasti yang dewasa itu pernah lalui zaman-zaman remaja. Ada yang cerah, ada juga gelap. Ada yang jatuh, bangkit kembali. Ada yang jatuh, tak bangkit-bangkit lagi. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tentang remaja first class. Hadis Rasulullah SAW. Ada 4 yang akan ditanya ketika hari akhirat. Yang pertama, berkaitan tentang umur.
Allah akan tanya kita di akhirat nanti, apakah umur yang kita buat masa kita hidup di dunia. Yang kedua, Allah akan tanya kita, pada usia muda, adakah kita manfaatkan usia muda? Yang ini remaja. Masa remaja kita, banyak buat amal kebaikan ataupun maksiat. Yang ketiga, harta. Daripada mana harta itu dapat dan kepada mana harta itu dibelanjakan. Dan yang terakhir adalah ilmu. Adakah kita orang-orang yang berilmu mengamalkan dan menyampaikan ataupun tidak? Itulah bingkisan awal mula bicara pada hari ini. Hari ini kita ada 6 orang panel yang sangat-sangat hebat, terdiri daripada kaunselor, pelatih fast training and consultancy. Mereka adalah pelajar daripada Diploma Counselling Kolej Universiti Islam Melaka. Program-program sebelum ini adalah anjuran mereka. Kini minggu terakhir mereka diberi penghormatan untuk menjadi panel sendiri membicarakan tentang umur-umur baya-baya mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan barisan panel kita. Yang pertama, Encik Raja Amirul. Apa khabar? Encik Amirul Aiman. Apa khabar Encik Amirul? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Okey. Ya. Dah bersedia dah untuk berforum pada hari ini, berdiskusi dengan saya hari ini? InsyaAllah sedang sedia. InsyaAllah. Terima kasih Encik Amirul. Yang kedua, panel kedua lah Encik Raja Afiq. Raja Afiq, apa khabar Raja Afiq? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Syukur sihat Nampak ceria je, daripada diri senyum ada benda nak mengata ke apa tu? Baik, dan yang ketiga, panel ini kena berhati-hati sebab perkataan dia sangat-sangat puitis. Kalau saya tak jaga kata-kata dia, ia akan mengakibatkan orang trauma. Jadi Encik Hairul Irfan, apa khabar Encik Hairul Irfan? Alhamdulillah sihat, wahai tuan moderator. Alhamdulillah. Syukur. Kita mulakan hari ini dengan soalan pertama kepada Encik Amirul. Encik Amirul, jangan stres-stres sangat Encik Amirul. Encik Amirul sekarang umur berapa Encik Amirul? Encik Amirul umur berapa? Umur saya sekarang 20 tahun. Muda lagi. 20 tahun. Encik Amirul boleh cerita tak pengalaman remaja Encik Amirul? Pengalaman remaja saya macam saya cerita sikit lah pengalaman saya remajanya. Saya kata apa, lebih kepada macam dulu sebelum saya sambung belajar ke UIN, saya ni lebih orang kata bukan macam, saya ni macam suka main game lah. Zaman remaja saya suka main game lah. Main game apa tu Cik Amirul? Boleh kongsikan sikit? Zaman Cik Amirul ni lain dengan zaman saya ni. Macam-macam game lah saya main. Contohnya FIFA Online, saya main apa, kalau sekarang apa orang kata yang sekarang yang famous tu Mobile Legend. Dengan main PUBG, apa tanya main PUBG ya. Masuk ikut trend lah sebenarnya. Okey, lagi apa Cik Amirul? Apa yang berlaku zaman remaja? Pun macam bila waktu lapang je lah. Okey, Cik Amirul, saya nak tanya soalan pertama pada Cik Amirul lah. Boleh. Apabila sebut tentang usia remaja merupakan usia yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan inilah usia yang nak menetapkan matlamat hidup kita. Dan kita waktu ni nafsu tengah bergelojak dalam badan kan. So apabila Cik berkobar-kobar, betul tu. Jadi Cik Amirul apabila dengar perkataan remaja first class ni, boleh tak Cik Amirul pembuka tirai pada malam ini ceritakan remaja first class ni apa sebenarnya? Silakan. InsyaAllah saya cuba jawab. Sebelum saya pergi kepada orang kata apa, untuk menjawab remaja first class tu, saya uraikanlah sikit apa itu remaja. Remaja ni kalau kita boleh katakan di mana ianya dalam usia emas lah, di mana pada waktu inilah anak-anak muda ataupun remaja ni dia nak orang kata create ataupun tentukan satu hala tuju ataupun matlamat dalam hidup dia. Pada usia inilah dia orang akan tertanya-tanya, siapakah diri aku ini, apa tujuan aku hidup. So daripada situ dia orang dah mula nak orang kata membina satu matlamat untuk dia orang terus berusaha untuk capai matlamat yang diorang azamkan itulah. Dan remaja ni kita boleh katakan, kita boleh kategorikan dalam lingkungan umurnya 11 tahun ke 20 tahun. Dan menurut Roger lah, untuk Roger 1991, dia ada mengatakan di mana zaman remaja ni merupakan transisi ataupun satu peralihan daripada zaman anak
ke zaman dewasa lah, yang melibatkan satu proses peringkat tidak matang ke peringkat yang matang. Macam itulah, kiranya diorang dah boleh berfikir lah mana baik mana buruknya pada usia ni lah. So zaman remaja ni kita boleh katakan ia bermula apabila seseorang itu dia capai satu tahap yang orang kata akhir balik lah. Kira dah capai di tahap itu, diorang dah dikatakan boleh masuk ke alam remaja lah. Untuk orang kata remaja first class ni, pada pandangan saya lah, ini pandangan saya untuk remaja first class ni, bagi saya satu orang kata remaja yang next level lah, ataupun satu tahap yang berbeza lah, di mana dari segi dia punya ilmu, dia punya attitude dia, akhlak dia, dan juga pemikiran dia lah. Saya nak bagi satu contoh lah. Hotel, orang kata hotel first class, kita bandingkan dengan hotel yang biasa, nampak kan banyak yang beza dekat situ. Dari contoh lah, kita boleh katakan dari servis dia punya kemudahan yang disediakan mesti jauh beza daripada yang hotel biasa. Begitu juga kita yang remaja ni, remaja first class ni, dia lebih orang kata satu langkah ke hadapan lah daripada remaja yang lain. So diorang dah macam ready lah nak tempur segala yang cabaran masa depan diorang lah. Itu daripada pandangan saya lah. Oh, Alhamdulillah. Memang ringkas dan padat jawapan daripada Encik Amirul. Encik Amirul, ada tak sedikit nasihat lah Encik Amirul pada remaja-remaja di luar sana yang sedang mendengar ni? Ada tak sedikit tips untuk jadi remaja first class ni sebelum saya membenarkan Encik Amirul menggantikan dengan panel yang lain? Silakan. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Saya ada 3 poin ataupun 3 tips lah, macam mana kita nak didik diri kita ni untuk menjadi remaja yang first class. So poin yang pertama yang saya boleh katakan, cemerlang dari segi pendidikan dan juga akademik lah. Sebab nak jadi remaja first class ni, first kita kena ada ilmu lah. Sebab kita ni orang kata harapan bangsa gitu. Harapan bangsa. Sebab kita yang akan satu hari nanti kita yang pula, mana tahu kita pula yang akan pimpin negara kita. Kita tak tahu kan. So ilmu tu Cik Amirul nak jadi apa Cik Amirul? Jadi nampak macam boleh jadi YB ya. Cik Amirul minat nak jadi apa nanti? Saya tak adalah takkan dapat tinggi. Dapat kerja biasa pun kerja. Tadi suruh jadi first class dah jadi biasa pula ni. Mana satu ni? Mana satu saya nak tanya. Nak jadi apa sebenarnya ni? Kalau saya dulu cita-cita saya sebelum saya sama belajar di diploma ni, cita-cita saya nak jadi polis. Cita-citanya. Tapi bila dah masuk diploma ni, berat badan makin naik. So nampak macam kikir. Kalau boleh pelan sikit lah. Sebab berat badan tu agak sensitif sikit kepada moderator. Moderator ni yang memegang majlis ni berat badan tu kurangkan sikit lah. Saya tak adalah kata mention apa. Saya cakap pada diri saya lah. Sebab kita tengok panel kedua macam terasa. Okey Amirul, yang pertama tadi ilmu. Okey, yang seterusnya apa Cik Amirul? Yang kedua, kita perlu cabar diri kita lah. Jangan kita duduk dekat zon yang selesa. Kita kena cuba orang kata tonjolkan diri kita, keluar daripada zon selesa tu, cabar diri kita untuk buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Dari situ kita boleh tahu potensi diri kita, kebolehan diri kita yang sama kita tak tahu. So nak jadi remaja yang first class ni, kita jangan nak stay dekat zon selesa kita saja. Kita kena teroka apa yang ada dekat diri kita. So yang ketiganya, kita perlu jaga kita punya kesihatan lah, dari segi fizikal dan mental kita. Macam kalau kita tengok sekarang ni, remaja sekarang ni dia punya waktu tidur diorang tu berbeza. Diorang malam jaga, siang tu lah orang kata waktu diorang nak tidur. Padahal bagi saya lah, waktu siang tu lah kita nak bekerja, kita nak capai kita punya matlamat kita. Dan pada waktu malam tu untuk kita berehat, untuk kita teruskan hari seterusnya pula. So kalau kita tengok kan, remaja zaman sekarang ni macam itulah kehidupan diorang. Malam diorang berjaga, siang diorang tidur. So tak elok lah, kesihatan kita pun boleh terjejas. Betul. So itu yang ni lah, yang saya boleh katakan lah, 3 poin saya untuk macam mana kita nak jadi remaja first class ni. Remaja first class. Alhamdulillah, terima kasih Encik Amirul. Ringkas, padat dan tepat.
untuk jadi remaja yang first class ni yang pertama kena ada ilmu. Belajarlah apa-apa jenis ilmu, bukan tertakluk pada dalam kelas semata-mata, betul? Betul. Okey. Betul. Yang Kita kena kedua, terbuka Cik Amirul Cik Amirul ada bagi tahu jangan duduk dalam zon selesa. Kan kalau duduk dengan keluarga duduk je. Kalau tak boleh buat, tak boleh cabar diri. Sebagai seorang remaja, dia kena cabar diri dia. Kena teroka potensi diri dia. Dan yang ketiga, Cik Amirul ada katakan jaga kesihatan, bersedia dari segi fizikal dan juga mental. Betul Cik Amirul? Cik Amirul beritahu maklum sebentar tadi ya. Betul. Baik, terima kasih Cik Amirul. Kita jumpa lagi akan datang. Terima kasih untuk hari ini dan kita akan gantikan dengan panel yang seterusnya. Suka saya nak baca komen daripada kita punya penonton yang menonton kita. Nur Rahman Amirul ada menyatakan zaman paling bahagia adalah zaman remaja. Namun zaman remaja ini kita perlu betul-betul berhati-hati untuk membentuk siapakah diri kita akan datang. Wah, ada panel baru kita ya. Selamat datang Cik Izrin. Terima kasih. Selamat datang. Alhamdulillah. Baik, saya nak baca lagi. Cik Lokman Long ada komen hebat panel, moderator cukup sempoi. Terima kasih Cik Lokman kerana menonton. Berat badan tadi ramai yang gelak Cik Amirul memang nak kena lepas ni. Ada Cik Syakir Ibrahim, polis first class katanya tadi. Dan Cik Siti Nazrul Aina ada menyatakan biar berat badan, jangan berat dosa. Amboi, jangan berat dosa. Cik Aziz ada tulis balik. Apa kata tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita buat sampel-sampel, kita share je lagi, share banyak-banyak bagi orang melihat, menonton kita. Sebab panel hari ni 6 adalah remaja termasuk moderator dia. Moderator remaja lagi 32, baru je lagi sambut ID dia. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh juga komen soalan, sebarang soalan bukan saya yang jawab tapi panel-panel saya yang hebat yang akan jawab. Nampaknya Cik Raja Afiq ni macam tak sabar je nak share daripada tadi senyum je, banyak benda jadi dia nak kongsikan. Cik Raja Afiq, Cik Raja Afiq boleh cerita tak pengalaman zaman remaja tu, apakah cabarannya yang Cik Raja lalui? Pernah tak mengalami jatuh dan bangkit balik? Cik Raja huraikan sikit. Silakan. Jika jatuh bangkit tu kita ada time remaja. Terima kasih pada tuan moderator. Time remaja ni kita nak mencari siapa diri kita ni. Sebab time remaja jugalah kita kata kalau kita nak cari kawan. Kawan tu lah yang bawa kita ke mana arah tuju kita. Kalau kawan kita baik, insya-Allah baik. Kalau tak baik, kita akan ikutlah kan. Kalau saya dulu saya suka melepak lah kan. Alhamdulillah tak ada buat yang teruk lah. Okay, suka melepak tapi sembang-sembang. Melepak tu bawa Cik Raja lepak tu bawa Quran lah, sambil baca lah, sambil baca buku lah kot kan. Baik, Cik apa lagi Cik Raja, apa lagi Cik Raja boleh kongsikan tentang remaja Cik Raja zaman dulu? Apa lagi? Kenangan-kenangan lah. Kenangan kita dengan kawan tu seronok kita boleh lepaskan apa yang kita nak. Kalau kita ada masalah ke apa, kita akan kongsikan dengan kawan kita kan. Itu lah yang seronok Lepas tu bila ada kita lepak tu ada rasa macam ni seronok tu lah time kawan. Okey, Cik Raja, cerita pasal kawan. Ia tertakluk dengan juga persekitaran. Persekitaran mempengaruhi akhlak seseorang remaja. Pergaulan bebas. Kalau kita tengok hari ini, remaja perempuan tidak semua, saya tidak katakan semua, tapi majoritinya sifat malunya semakin lama semakin menipis. Kalau seorang perempuan tu dia naik membonceng seorang lelaki walaupun belum ada ikatan yang sah, benda itu dah nampak biasa di kalangan masyarakat. Dan kalau kita tengok perempuan yang muda remaja ini isap vape, depan saya, pengalaman saya isap vape biasa je. Asap bau lagi. Oi, kemain lagi dia. Dan yang paling terbaru ni cabaran dia buat TikTok. Haredang, panas. Aku pun tahu sekali. Kan? Saya malas nak buat. Kalau buat ni tak jadi forum malam ni. Okey, jadi Cik Raja, Cik Raja, apa pandangan Cik Raja tentang pergaulan bebas di kalangan remaja
Adakah dia memberi kesan dan impak yang paling besar dalam remaja dan apa solusi dia? Silakan Cik Raja. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator dan terima kasih juga kepada PAS lah kerana sudi menerima kami sebagai kaunselor pelatih dan buka ruang kepada kami untuk menjadi ahli panel pada hari ini. Okay, pergaulan bebas ni bukanlah sesuatu yang baru lah, tapi sudah lama dia menjadi penting pada pergaulan akhlak sesuatu pada remaja itu sendiri. Dan seperti yang Cik Syarimi beritahu tadi, orang lebih terbuka tau bila nak buat salah tu, seperti isap rokok, vape tu semua, dan juga buat TikTok bagai. Dari situ kita boleh remaja itu sendiri dia tahu mereka dan dari situ bila remaja itu sendiri dia tahu, mereka akan mencuba atau orang kata nak try sendiri kan, dan inilah yang buatkan remaja itu sendiri lebih mudah. So, lagi-lagi bila ada kawan yang dah try benda tu, lagi ada orang nak merasa kan. Pergaulan bebas ni juga akan bawa kepada impak yang besar di anak luar nikah, masalah moral dan misal dadah. Kita seringkali mengatakan bahawa golongan remaja ni merupakan aset dalam menjamin perkembangan dan pembangunan negara. Tapi semasa peringkat remaja ni mereka akan mengalami perkembangan fizikal dan emosi yang sangat ketara berbanding peringkat kanak-kanak. Sebab waktu remaja tu kita tahu bahawa mereka mahukan kebebasan kan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari aspek fizikal dan emosi yang mana mereka tak mahu dikongkong. Dan kemahuan sendirikan seringkali menjadi punca remaja mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas dan akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Pada usia remaja juga kita akan mengalami perasaan ingin tahu kita nak cuba perkara-perkara baru dari itu saya sebutkan tadi, dan sebagainya lah. Dorongan perasaan ini akan menyebabkan remaja cuba perkara-perkara negatif walaupun mereka tahu kesan buruknya. Perkara ini keluarga kena mainkan peranan penting terhadap perkembangan remaja, sebabkan remaja sering menerima tekanan dan tidak mendapat kepercayaan dari ahli keluarga, sering memilih untuk keluar dari rumah ataupun mengelak dari masalah. Dan sebaliknya, keluarga lah yang mampu memberikan kasih sayang yang mencukupi untuk remaja dan generasi merasai dirinya lengkap bersama-sama dengan keluarga. Lagi-lagi di zaman sekarang, media sosial merupakan medium atau kata menua atau tempat mengikuti benda viral lah kan, yang terlalu luas menyebabkan remaja muka rendah dengan pelbagai maklumat. Walaupun pengetahuan ini berada di ujung jari saja, namun tak semestinya sesuai untuk diketahui oleh remaja lah. Masalah kerugian akhlak ni maksudlah kalau bebas adalah kunci daripada maklumat-maklumat sempadan yang diperoleh oleh remaja. Sebagai golongan yang masih belum mampu untuk menampilkan perkembangan dengan channel, remaja akan terpengaruh dengan seronok yang dipamerkan dan keputusan yang berpasangan seperti pada pergaulan bebas lah. Dan apa yang kita boleh buat untuk atasi masalah ni, remaja kena menyimpangkan keperluan emosi diorang dengan perasaan ingin tahu dan kejar matlamat dari hidup, iaitu berjaya dalam pelajaran dan berjaya di masa hadapan. Dan remaja amat memerlukan hubungan yang berkualiti dan percaya dengan ahli keluarga dan guru-guru. Apabila hubungan tersebut disemaikan, maka remaja akan memilih untuk berkongsi setiap suka dan dukanya serta tidak memerlukan individu lain bagi mengisi kekosongan emosi. Dan kita kena memilih kawan yang baik kalau boleh. Dan orang kata kalau kita kawan dengan orang minyak, kita juga akan menjadi wangi. Begitu juga dengan kawan. Dan kalau kita berkawan dengan orang baik, insyaAllah kita juga menjadi baik. Itu saja saya moderator. Terima kasih Encik Raja Afiq. Encik Raja Afiq kupas dengan begitu menarik sekali bahawa pergaulan bebas ini akan mempengaruhi akhlak seseorang dan ibu bapa keluarga sangat berperanan penting. Hari ini kita selalu kata remaja kurang adab, remaja tak bagus, remaja itu, remaja ini. Kenapa kita memilih untuk mencari salah remaja tetapi tidak membantu mencari solusi? Kita tahu remaja pada hari ini memang nafsu dia, bukan hari ini je, sebelum-sebelum ni pun umur remaja semua benda dia nak cuba. Kan? Semua benda nak cuba. Tapi oleh kerana ilmu tadi itulah yang akan menjadi filter pada kita sama ada kita nak ambil yang baik ataupun tidak baik. Jadi Cik Raja ada sedikit soalan daripada Arif Hakimi.
Dia tanya, adakah punca pergaulan bebas disebabkan suasana kekeluargaan ataupun daripada kawan sendiri? Dia tanya, pergaulan bebas ni mak bapak longgarkan peraturan ke ataupun kawan-kawan mempengaruhi? Kau cubalah, isaplah ukur sikit, kan ada apa pun. Jadi Cik Raja kupas sikit soalan ni. Ya, pada pendapat saya media boleh jadi kedua-duanya lah, dari keluarga dan juga kawan. Kalau keluarga sendiri yang kata selalu kata melonggarkan undang-undang dalam keluarga lah, tak terlalu ketat dia punya bagi bebaskan anak-anak dia, mungkin akan menyebabkan mereka lagi mahu mencuba lah. Tapi ada juga baiknya kalau ibu bapa memberikan kebebasan, mereka akan mencuba dan kata try and error, dan bila diorang tahu benda tu salah, diorang akan berhenti, stop. Tapi kalau keluarga itu sendiri yang jenis jenis mengongkong, maka bila mereka dah bebas, mereka dah besar, mereka akan ingin mencuba dan mencari kawan baru kan. So itu boleh menyebabkan jugalah. Dan dalam kawan sendiri juga ada juga seperti saya cakap tadi lah, yang kena cari kawan yang baik lah. Itu saja. Terima kasih Encik Raja Afiq. Terima kasih kerana praktikal dengan bagus sekali minggu terakhir, dan awak jadi panel dengan bagus sekali pada hari ini, pandangan yang begitu menarik. Semoga orang di luar sana mendapat manfaat. Jadi Cik Raja Afiq tadi ada menyatakan peranan keluarga sangat penting dalam membentuk akhlak anak-anak. Semalam sahabat saya Encik Lokman Ibrahim baru saja menemu bual Coach Zaid dalam bab parenting ibu bapa. Hari ini kita kupas bersama remaja. Jadi pandangan yang ini cantik lah. Semalam ibu bapa, hari ini anak-anak pula. Jadi kalau ibu bapa dia agak memberi perhatian kepada anak-anak, insya-Allah anak-anak pun akan memberi respon yang positif terhadap keluarga tersebut. Terima kasih Cik Raja Afiq. Sebelum Cik Raja Afiq mengundur diri, ada tak sedikit pesanan ataupun sedikit tips untuk remaja first class? Silakan. Okay, saya kata saya ada kata-kata dari kata ilmuwan lah. Kalau hidup sekadar hidup, babi kat hutan pun hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera kat hutan pun kerja. Dari sini kita boleh tafsirkan bahawa kita sebagai manusia ni perlu ada berfikir lah. Kita boleh buat pilihan dalam hidup. Kalau kita nak buat pilihan bahawa kalau pilihan kita ke arah baik ataupun ke arah yang buruk. Ya. Wah, Cik Raja Afiq main babi malam ni Cik Raja Afiq apa dia cik? Kalau di hutan apa? Saya ingatkan Cik Raja Afiq macam dia kata moderator babi tadi. Jadi apa? Kalau sekadar hidup, babi di hutan juga Kalau hidup. hidup sekadar hidup. Ya, betul. Babi di hutan juga kalau hidup. kerja sekadar kerja, kena kat hutan pun kerja. Saya ingatkan moderator macam babi tadi. Okey. Terima kasih Cik Raja Afiq. Kita jumpa lagi akan datang. Terima kasih. Nice sharing. Baik. Saja saya bergurau. Okay, Baik, kita akan gantikan Raja Afiq dengan panel yang baru sebentar lagi insya-Allah, sebab malam ni kita ada 6 orang panel menceritakan tentang remaja first class. Semua orang nak jadi yang terbaik dalam hidup. Kan? Tak ada orang yang tak nak jadi yang terbaik dalam hidup. Kalau nak jadi anak yang terbaik. Kalau jadi mak ayah, jadi mak ayah yang terbaik. Kalau nak jadi hamba Allah, jadi hamba Allah yang paling baik. Tapi kadang-kadang kita ada cabaran, halangan, ujian. Kita tak boleh lawan dengan emosi kita, nafsu kita, akal pemikiran kita. Jadi hari ini panel yang seterusnya Encik Hairul Irfan. Boleh tak Encik Hairul Irfan ceritakan sedikit pengalaman remaja, dan masih remaja lagi ikut sekarang ni. Ceritakan sedikit Encik Irfan. Boleh sharing kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada Tom Director. Terima kasih juga kepada Fast Track University kerana beri saya peluang untuk menjadi panel pada malam ni. Okey, berbalik pada soalan moderator tadi. Remaja pengalaman saya sebagai remaja. Kalau nak ikutkan, saya masih remaja sebab saya masih berumur 20 tahun. Dan pengalaman saya, saya main game masa saya umur 18 dan hingga 19 tahun.
setiap remaja akan mencuba benda baru. Kita kenal dengan rakan-rakan baru, ada rakan yang baik, ada rakan yang jahat. Bukan nak kata apa ni, kita hidup hanya sekadar berjumpa perkara yang baik-baik saja. Perkara yang tidak baik tu akan mengajar kita lebih untuk ke depan, lebih untuk memilih kawan yang baik dan mengajar dan akan memastikan masa hadapan kita akan jadi yang lebih baik untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Encik Airul Irfan kongsikan pengalaman yang berharga zaman-zaman yang kita tidak akan dapat kembali lagi. Kan? Kita dah lepas remaja dah tak ada dah. Kita akan lalui zaman dewasa dan juga perkahwinan, anak-anak, lepas tu tua dan akhirnya kita meninggal dunia. Jadi Encik Irfan, bila sebut tentang remaja, dia tidak lari dengan trend terkini main game. Rumah saya ni berdekatan dengan universiti. Jadi bila 8 orang, 9 orang duduk satu meja ni, 8 orang, 9 orang ni dia tak bercakap. Daripada mula datang kedai tu sampai habis balik tak bercakap. Lepas tu main apa? Main game. Scope ada scope. Chicken dinner. Saya tak faham. Saya memang tak minat main game. Dia tak salah. Kajian menunjukkan orang menumpu pada media sosial ataupun game 6 hingga 8 jam. Apa kejadah hanya 6 jam, 8 jam. Dan kebanyakan daripada kita, benda pertama yang dia tengok selepas bangun tidur adalah handphone. Kan? Jadi kita tak kata teknologi itu tidak bagus. Tetapi kalau berlebihan ataupun ekstremis menggunakan teknologi, kan, dia akan mengakibatkan remaja tu menjadi mundur. Jadi Encik Irfan, boleh tak uraikan berkaitan dengan orang yang ketagihan main game ni? Dia sinonim dengan remaja. Silakan Encik Irfan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mengambil kata-kata moderator tadi, kita perasan yang remaja, peringkat umur remaja, mereka banyak berkumpul di luar dan melakukan aktiviti di luar kepompong kesesaran mereka. Namun remaja itu berkumpul bukanlah untuk melakukan perkara yang berfaedah ataupun melakukan riadah di taman-taman ataupun mengeluarkan peluang mereka. Mereka berkumpul dan di tangan mereka ada satu gadget yang dipanggil telefon bimbit, dan di skrin mereka terpaparlah permainan online seperti PUBG, Mobile Legends, Warcraft dan sebagainya. Setengah remaja berkata mereka bermain game ini hanya sekadar untuk mengisi masa terluang mereka, dan bagi saya itu tidaklah salah jika mereka main pada tempoh yang berpatutan. Lebih-lebih lagi dengan PKPP yang dilanjutkan di beberapa buah negeri seluruh Malaysia. Makin banyak masa mereka yang terluang dan dihabiskan dengan bermain permainan video. Menurut WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, di mana mereka telah mengisytiharkan permainan video ini ataupun dipanggil sebagai gaming disorder adalah masalah kesihatan mental. Di sini saya ingin tekankan 3 impak negatif yang pada diskusi pada malam ini. Impak negatif yang pertama adalah sifat malas. Sifat malas ini wujud dalam semua manusia di atas muka bumi ini. Semua orang tahu yang sifat malas ini bukanlah satu sifat yang baik. Ia akan muncul sifat jengkel ataupun kurang suka akan bersarang di hati jika kita berjumpa dengan orang yang bersifat malas dan suka bertangguh ini. Yalah, kalau semua perkara dia berasa malas nak buat, tak ketimbul perasaan kurang enak dalam diri kita sendiri. Namun ketahuilah bahawa sifat malas itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Allah mengajar hamba-Nya supaya bersikap rajin dan bersungguh-sungguh apabila melaksanakan sebarang tugasan, terutama daripada guru ataupun pensyarah serta majikan tempat kita praktikal. Apabila kita malas dan suka menangguh-nangguhkan kerja atau melakukannya secara sambil lewa, pasti ia memberikan hasil kerja yang tidak bagus, bukan? Impaknya bukan kena pada diri kita sendiri, tapi ianya turut terbias kepada orang yang di sekeliling kita. Masuk pada poin yang kedua, iaitu pembaziran. Bila kita dah terlalu asyik bermain game online ni, boleh jadi seseorang yang terlalu taksub dengan game itu, dia akan sanggup menghabiskan duit semata-mata nak naikkan level ataupun nak tambah game point untuk upgrade character dalam game itu. Jadi banyaklah wang yang akan dibazirkan jika kita terlalu fokus untuk satu-satu game itu.
Itu adalah situasi bila kita bermain di telefon bimbit kita sendiri. Bayangkan mereka yang bermain di pusat-pusat komputer terdekat ataupun cyber cafe. Seingat saya, semasa saya remaja dulu, ianya dikira mengikut jam, 1 jam dalam lingkungan 3 atau 4 ringgit sehari. Itu kalau kita bermain, kalau itu baru 1 jam 4 atau 5 ringgit. Kalau kita bermain selama 4 atau 5 jam sehari, sudah berapa ringgit kita habis untuk bermain game itu saja. Melainkan kalau kita bermain video game ni di peringkat tournament yang hadiahnya berjuta-juta USD seperti yang baru berlangsung ni, itu PMGC, PUBG Mobile Global Championship season 0. Itu pun kalau betul-betul hebat lah, mungkin kita akan menang dan dapat pulangan yang lumayan. Okay, dan yang terakhir sekali ialah ketagihan game. Ketagihan ni sebenarnya boleh mendatangkan bahaya kepada kesihatan kita dan berkemungkinan akan menghadapi masalah mental seperti gaming disorder, kerana individu tersebut tidak dapat mengawal waktu di antara bermain game dan juga kewajipan lain sehingga memberi kesan negatif kepada diri dan kehidupan sosial bersama keluarga dan masyarakat. Saya tekankan kepada remaja kerana mereka adalah bakal pemimpin, di mana jangan mengambil mudah kes ketaksuban bermain game ini kerana terdapat kes kematian yang berlaku di India dan juga di Thailand. Okay. Kes yang berlaku di India ni apabila seorang remaja itu mengalami serangan jantung akibat adrenalin masa mengalir deras kerana kegairahannya bermain game selama 6 jam berturut-turut sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Kita pergi pada Thailand pula. Seorang remaja mengalami stroke selepas bermain online game secara berterusan dan terbaring tidak bernyawa di hadapan komputernya. Langkah kerajaan China yang menetapkan had masa bermain permainan video ini bagi remaja yang berumur 18 tahun juga boleh dipraktikkan di Malaysia. Undang-undang tersebut dilaksanakan oleh kerajaan China supaya untuk mengelakkan remaja di sana mengalami masalah mata dan masalah kesihatan lain. Balik pada moderator balik. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Irfan yang kupas ada data dia. Baru saya tahu main game ni banyak habis duit. Saya ingatkan main game ni biasa-biasa saja. Kemudian ada yang mengakibatkan kematian ataupun stroke. Wah, luar biasa main game sampai stroke. Itu saya ulas saudara Irfan ada sebut tiga impak kalau kita terlalu ketagihan main game ni ataupun teknologi menghadap WhatsApp ke menghadap apa. Yang pertama akan mengakibatkan remaja tu malas, kan? Yang kedua akan mengakibatkan kerugian wang, tenaga. Dan yang ketiga adalah ketagihan itu sendiri, kan? Dan Cik Irfan tadi ada menyatakan salah satu tanda penyakit mental lah. Wah, luar biasa sampai main pun boleh sakit mental lah. Apa solusi dia yang saya dapat, saya rasa boleh main game ataupun bolehlah kita meluangkan masa, tetapi kita kena ada jadual, kan? Mungkin kita singkat-singkatkan. Kita kena tahu bahawa sama ada hiburan ini sementara ataupun hiburan ini berkekalan. Ramai orang tertipu. Ramai orang kata nak hilangkan stres main game. Sebenarnya tak juga. Orang main game dia bertambah stres sebab tu dia banyak mencarut. Ni yang kau ni yang tu dah tu dia main lagi. Kau tu ni Jadi sebenarnya main game bukanlah penyebab seseorang tu hilang stres, kan? Tapi tak apa, terima kasih saudara Irfan. Sebelum undur diri, saudara Irfan boleh tak bagi tips kepada remaja-remaja ni supaya menjadi remaja yang first class? Silakan. Okay, tips dia apa ni? Pada saya, kita nak main game tu tiada masalah. Tapi biarlah tuan, macam moderator cakap, kita harus ada jadual harian yang patut kita buat. Kita buat dengan bermain game, patut kita asingkan dengan perkara-perkara yang wajib kita buat seperti solat fardu, buat task yang sediakan ataupun buat kerja rumah yang cikgu bagi. Bila kita dah buat jadual itu, janganlah kita biarkan ia sekadar hiasan di dinding rumah. Kita haruslah konsisten dan kita patuhi jadual itu supaya kita sentiasa istiqomah dan melakukan perkara yang melakukan perkara ke arah kebaikan. Jika bukan diri kita yang ingin berubah, tiada siapa yang mampu mengubah diri kita sendiri.
untuk last kata cuma yang musuh yang paling susah adalah nafsu diri kita, dan kita sering tertewas dengan nafsu. Oleh itu kita kena kurangkan permainan video ini, kurangkan teknologi, dan kita lebihkan masa terluang dengan berzikir, membaca Quran, ataupun kita boleh melihat perkongsian ilmu di YouTube Fast Studio yang akan membuka minda anda daripada speaker dan kaunselor pelatih itu sendiri. Okay, sekian perkongsian saya. Balik pada Terima moderator. kasih. Terima kasih pada saudara Irfan, Encik Irfan. Encik Irfan, ada orang kata suara kita sama. Aduh, biasanya suara saya lebih sedap daripada semua orang. Tiba-tiba ada sama. Kalau boleh orang yang komen dah dengar tu nafikanlah cepat-cepat ya. Saya ni suara saya unik sikit. Takkanlah suara saya macam Irfan kan? Irfan, terima kasih Irfan. Apa ni kupasan yang menarik, dan juga musuh paling utama dalam hidup adalah nafsu dia sendiri. Betul? Dan Rasulullah berkata tidak ada peperangan yang besar melainkan perang dengan nafsu sendiri. Terima kasih saudara Irfan. Kita jumpa lagi akan datang. Kita gantikan dengan InsyaAllah panel yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, ya. Cik Izrin. Saya nak tambah sedikit berkenaan apa soalan kepada boleh. Sabar dulu. Biar saya buka dulu majlis dengan round 2 ni. Kita tunggu seorang lagi ni. Apa pun teman dah cakap dekat sejam ni, teman nak minum dululah. Silakan tuan. Saudara-saudari, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang melihat menonton malam ini, jangan pelik. Memang kita tukar panel, itulah format dia. Round pertama sudah selesai, kita akan masuk round 2. Dan ramai yang komen dan juga memberi soalan. Soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan akan dilayan sebentar lagi oleh panel-panel ini. Mereka ni pakar, jangan main-main. Kaunselor pelatih, hari-hari berdepan dengan orang yang mempunyai keresahan hati. Mereka lah solusinya. Mana ya panel yang seterusnya? Kita menunggu saudara Arif. Kita menunggu saudara Arif. Sebelum tu kita memperkenalkan panel yang keempat pada hari ini adalah Tuan Izrin Muhyiddin ataupun saudara Izrin, juga kaunselor pelatih FAST, insya-Allah. Apa khabar saudara Izrin? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh test suara dulu saudara Izrin? Kita test suara dahulu. Bismillah, cubaan suara. Okey, suara saya. Adakah jelas tuan-tuan dan puan-puan? Boleh komen. Adakah jelas? Tuan-tuan boleh komen. Okey. Jelas ke? Kita ada panel yang kedua iaitu Puan Sahara. Apa khabar Puan Sahara kita? Puan Sahara boleh Puan Sahara boleh cuba suara. Kalau jelas katakan jelas tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak test suara Puan Sahara dahulu. Cubaan suara 1, 2, 3. Jelas tak suara saya? Alhamdulillah, kita nak tengok komen. Jelas, komen menyatakan jelas. Alhamdulillah. Kita nak jemput yang ketiga, Tuan Arif untuk test suara kita. Tuan Arif, apa khabar Tuan Arif? Ya saya. Okey, test suara Tuan Arif. Alhamdulillah sihat. Testing 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, semangat hari ni Ayib kita ni tengok suara orang Kedah dengar cerita apa ni. Orang Kedah betul ke orang Kedah? Hang ni orang Kedah ke? Dah tak berjawab dah. Betul lah orang Kedah. Orang Kedah, teman orang Perak, teman orang kat Limah, jangan buat main. Ya, saya ni berasal daripada Kedah lah. Kedah asli. Alhamdulillah. Baik, Izrin nak tambah sikit tadi. Kita terus je round ni. Izrin nak tambah sikit tadi saudara Irfan tadi punya pandangan. Silakan Izrin. Berkenaan dengan ketagihan game pula. Jadi sebenarnya saya ada kongsikan juga satu video di channel FAST lah tentang ketagihan game ni. Jadi ketagihan game ni sebenarnya ada setengah golongan remaja ni yang ketagihan game, tapi sebenarnya membawa benefit ataupun manfaat kepada dia lah. Macam yang saudara Irfan ada sebut tadi, ada yang join tournament. Jadi sebenarnya kita kena lihat kepada pro and cons dia lah. Mungkin kalau memang kita betul-betul ada kemahiran, kita memang boleh jadi seorang pro player, boleh masuk join tournament.
dan benda tu dapat balik manfaat daripada kita. Kita dapat income dengan kita buat stream gaming di Facebook kan ceritanya. Ataupun kita join tournament. Jadi benda tu dapat income balik kat kita. Kita dapat start membuat duit kan. Jadi benda tu bagi saya tak salah nak teruskan as long as kita gunakan opportunity tu dengan betul-betul. Sebaiknya lah. Jadi janganlah sampai kita main game tu orang cakap kita main game saja je. Tak ada hal tuju lah orang cakap. Tak ada hal tuju. Kita main game just nak fun-fun hingga 6 jam, 8 jam macam komunitas sebut tadi. And then untuk cara ketagihannya antara yang macam sorry Fan cakap tadi lah, dan saya nak tambah sikit, dia apabila bercakap mengenai ketagihan ni kita tak boleh nak berhenti serta-merta. Kita kena ada orang cakap slow lah macam. Orang cakap konsep dia terapi lah. So mungkin kurangkan daripada contoh 8 jam sehari, kita kurangkan kepada 5 jam sehari dan kita buat benda tu berskala. Mungkin minggu ni kita kurangkan 5 jam je. Okey, minggu depan aku target lagi, aku nak kurangkan 4 jam je. So lama-lama dia akan jadi berkurang. So kita tak boleh nak stop. Okay, aku nak berhenti ketagihan game ni, aku berhenti. Tak boleh, kita memang tak akan boleh. Itu jadi sajalah nak berhenti tu step by step lah. Kalau nak berhenti tu ada proses dia. Baik, terima kasih Encik Izrin. Baik, ada satu soalan daripada kita punya penonton ni, Tuan Syakir Ibrahim. Dia tanya, minta izin ahli-ahli panel untuk kongsikan ikon remaja dan kenapa. Jadi saya nak tanya seorang-seorang lah. Kongsikan ikon remaja dan kenapa. Ada reason kenapa jadikan ikon remaja tu. Jadi Puan Sahara dululah, komen sikit lah ikon remaja dan kenapa. Daripada Syakir Ibrahim tanya. Tuan Syakir Ibrahim. Terima kasih di atas pertanyaan Tuan Syakir. Okey, ikon saya semestinya Prof Muhayyam. Saya memang sangat-sangat minat dengan Prof Muhayyam. Sampaikan setiap hari saya akan pastikan buka IG Prof Muhayyam. Sebab Prof Muhayyam dia pagi ke petang ke malam ke dia akan buat IG live untuk share kongsi-kongsi ilmu. Saya suka cara Prof Muhayyam menyampaikan ilmu dengan lembut, dia berserta contoh, banyak sangat ilmu. Dia Prof Muhayyam bukan sahaja berkongsi tentang keluarga, bukan sahaja berkongsi tentang emosi, tapi berkongsi juga tentang pasangan. Banyak sangat, luar daripada kebiasaan perkongsian itu. Sebab itulah saya suka sangat perkongsian daripada Prof Muhayyam dan saya jadikan Prof Muhayyam sebagai ikon saya. Okey, terima kasih respon daripada Puan Sahara, ada Prof Muhayyam. Okey, Saudara Arif, siapa ikon remaja dan kenapa? Ya saya. Siapa ikon remaja dan juga kenapa? Okey, yang saya sukalah adalah Coach Zahid yang semalam datang pada program kita semalam hari. Saya suka cara penyampaian. Okey, saya suka Coach Zahid lah yang semalam yang datang memberi ilmu semalam di program kita juga semalam. Saya suka cara penyampaian dia, pasal parenting dia. Cara dia menyampaikan sangat sedap dan juga relax. Enjoy lah, faham apa yang dia cakap. Anak-anak muda memang sesuai lah untuk dengar sebab dia pasal parenting, pasal keluarga. Saya suka, itu je. Terima kasih Encik Arif. Kepada Encik Izrin ni, siapa ikon remaja dan kenapa pilih? Sila uraikan sikit lah. Ikon, okey baik. Terima kasih yang bertanyakan soalan. Okay, terima kasih yang tanya pendapat itu Syakir Ibrahim tadi nak cakap ikon tu ramai lah ya. Orang moderator. Saya ni minat bola, minat bersukan lah kan. Jadi adalah antaranya ikonnya adalah antaranya pemain bola sepak lah kan. Oh, main bola sepak juga? Masya-Allah. Okey, tapi yang paling dijadikan diri saya ikon yang memang saya minati sejak daripada saya kecil lagi lah, Dr. Daniel Zainal Abidin. Di mana kalau korang kenal dia merupakan motivasi juga. Tapi dia more ke arah kepada sains dia. Ya betul. Saya setiap minggu kalau ada rancangan tu dulu, sekarang dah tak ada. Sekarang dah tak ada rancangan. Saya memang sebab cerita dengan penuh penghayatan kan. Memang best. Kalau penonton dan tuan moderator nak tahu, saya sebenarnya minat sains dulu. Saya memang minat sains. So bila dia digabungkan antara sains dan Islam, so dapatlah kita nak satukan. Kadang-kadang orang ni, para saintis ni, dia more kepada sains tapi dia tidak berpegang kepada apa-apa lah. Macam kalau kita sains, kita berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran ada cakap benda-benda tu. Jadi saya seronok mendengar perkongsian sebab saya minat sains.
Itulah Dr. Daniel Zainal Abidin. Menarik. Puan Sarah minat Prof Maya, Cik Arif minat Coach Zaid, Tuan Izrin minat Dr. Daniel. Saya minat siapa ya? Saya minat Dr. Fazila Kamsah lah, sebab tu saya sertai motivasi kan. Jadi kita nak mulakan round 2 ni. Kita nak tanya soalan pertama kepada Encik Izrin, saudara Izrin kita. Dari sudut psikologi, remaja mempunyai pelbagai personality. Kerana pada usia remaja ini mereka lebih terdedah dengan hubungan sosial, pengaruh budaya dan sebagainya. Jadi Cik Izrin, bagaimana cara seorang remaja membentuk personality yang baik? Silakan. Okay, baik. Terima kasih Tuan Moderator dan juga selaku penyelia saya di PAS Senior Konsultasi, Encik Syahrini. Yang saya hormati rakan seperjuangan saya, rakan panel saya, Puan Sarah dan juga Arif Hakimi. Dan semua penonton lah, terima kasih kerana sudi join kongsian kita pada malam ini. Jadi berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya berkenaan dengan personality remaja. Jadi kita nak tahu sebenarnya, mungkin ada yang tak tahu personality itu apa. Jadi sebenarnya personality ni saya memberi definisi secara ringkas lah. Definisi personality sebenarnya satu cabang psikologi di mana ianya mengkaji kepribadian ataupun proses individu nak menjadikan seorang individu tu nak menjadikan dia manusia. Siapakah dia sebenarnya? Jadi kita tak nafikan macam Tuan Moderator kata tadi, personality ni setiap orang macam-macam personality dia. Personality berbeza setiap orang. Mungkin ada yang pandai sebaran, ada personality yang orang cakap cool, calm down, macam relax, orang cakap banyak personality dia memang banyak. Setiap orang berbeza personality dia. Takkanlah setiap orang tu sama personality macam tak habis lah hidup ni kan. Semua nak jadi yang baik je pun tak habis juga kan. Jadi itulah warna-warni kehidupan. Personality tu berbeza setiap orang. Jadinya personality ni sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi personality. Saya ringkaskanlah beberapa, antaranya adalah baka. Faktor baka itu faktor keturunan lah, ataupun kita boleh katakan pengaruh keluarga. Jadi faktor baka ni kita lihat kadang-kadang apabila kita berada di zaman kanak-kanak, di zaman kecil lah orang cakap, kadang-kadang pengaruh keluarga ni memainkan peranan yang sangat penting. Macam yang diterangkan oleh Cik Raja Afiq tadi, tak silap saya kan, berkenaan dengan persekitaran tadi tu kan. Kita membesar ni kita tengok persekitaran kita. Jadi bagi saya sendiri memang pengaruh keluarga ni amat penting lah sebab nak membentuk kita punya personality. Dan faktor lain antaranya adalah keadaan fizikal, pengalaman kanak-kanak, pengaruh keluarga ataupun pengaruh kawan. Sebab pengalaman kanak-kanak ni kadang-kadang ada yang di zaman kanak-kanak dia mungkin ada masalah keluarga, ada masalah kewangan dan macam-macam. Saya sendiri secara peribadinya sekarang sedang menjalankan latihan kaunselor, sebagai kaunselor pelatih kan. Banyak bila saya buat sesi tu, saya kongsi sikit, ada banyaklah klien yang kebanyakannya masalah mereka daripada masalah masa lampau ataupun masalah mereka, pengalaman mereka di zaman kanak-kanak, di usia kecil lah orang cakap. Jadi benda tu sebenarnya memberi impak ataupun memberi kesan terhadap perkembangan diorang pada waktu mereka remaja ataupun waktu mereka dewasa lah. Okay, jadi kita nak menjawab soalan daripada Tuan Moderator kita. Tadi mukadimah sikit lah Encik Syahrini, mukadimah sikit ni baru kita nak menjawab soalan. Macam mana nak membentuk remaja yang personality remaja yang baik ataupun dikatakan remaja personality first class. Okay, saya nak bahagikan kepada 4 elemen. Itu elemen pertama adalah elemen biologi. Okay, elemen biologi ni di mana kita memastikan fizikal kita ataupun keperluan fisiologi kita berada dalam keadaan baik yang sesuai dengan keperluan badan kita. Ini kita boleh katakan sebagai contoh, kita adanya bersenam, kita kekal sihat ataupun kekal fit. Kadang-kadang remaja ni tak semua remaja yang suka bersukan, suka orang cakap beriadah. Dan sebenarnya benda ini perlu bagi setiap remaja. Sebab apa? Bagi saya sendiri, yelah kan Encik Syahrini kan, kita kat usia muda ni sayang lah kalau usia muda ni dah banyak penyakit, betul? Memang bagi saya sangat sayang lah. Tapi kalau macam Allah nak bagi tu, itu kita tak boleh nak tolak lah, kita tak boleh nak elak. Tapi selagi kita boleh jaga, kita kena ada usaha. Bukan sahaja kita mengharap pada Allah saja kan. Kita kena ada usaha lah untuk menjaga kesihatan fizikal kita. Sebab bagi saya benda ni amat penting dalam kita nak membentuk satu personality yang baik. Orang akan lihat kita punya kesihatan fizikal. Kalau kita nak ada personality yang baik tapi kesihatan fizikal kita teruk ataupun buruk, bagi saya ianya mengganggulah untuk perkembangan personality kita. Jadi itu yang pertama, kita kena perlu kekal sihat ataupun kekal fit. Saya sendiri pun seminggu sekali, at least seminggu sekali saya akan bersukan lah. Main futsal ke, main badminton, kadang-kadang masalah dengan Ismail Zani
Main dengan artis ya. Wah. Main. At least adalah kita bersukan, bersenam kan. Kalau malas nak keluar tu kita workout je lah. Kan? Hello? Ya, masih dengar. Masih dalam talian. Betul dengar. Okay. Teruskan. Jadi at least kita kena ada, baik. At least kita kena bersukan lah. Seminggu sekurang-kurangnya mungkin sekali. Kalau kita malas nak buat di luar, mungkin kita boleh buat kat rumah. Kita workout, kita pumping ke kan. Apa-apalah yang boleh mengeluarkan peluk. Yang orang cakap boleh kekal untuk kekalkan kita dalam keadaan yang sihat. Okay, baik. Kita pergi kepada elemen 2, iaitu elemen kognitif. Elemen kognitif tu apa? Elemen kognitif tu adalah dari segi mental kita lah. Tadi kita dah sebut tentang fizikal. Sekarang kita nak pergi kepada isu mental pula. Jadi penting juga untuk kita nak jaga kesihatan mental kita. Untuk kita nak jaga kognitif kita. Kadang-kadang kita lihat sekarang hari ni banyak kes-kes masalah mental berlaku. Betul tak? Betul. Banyak sangat kita lihat. Baru-baru ni saya baca dekat Jepun tu, tak silap saya. Jepun, Korea, lebih kurang betul lah. Saya baca meningkat lah dia orang punya kes bunuh diri tu lebih ramai daripada kes kematian COVID-19. Kes bunuh diri. So bunuh diri sebenarnya menyebabkan kesihatan mental kita. So bagi saya dalam nak membentuk personality yang baik, personality yang cantik, personality yang hebat, yang berkualiti, kita kena menjaga dari sudut mental kita, bukan saja fizikal. Lepas kita jaga fizikal, kita kena jaga mental juga. Sebab kadang-kadang orang terlepas pandang, orang mungkin lebih menitik beratkan tentang kesihatan fizikal, tapi orang pandang remeh kesihatan mental ni. Kadang-kadang orang ada masalah pun kita macam buat tak tahu je. So pentingnya lah kita kena ada kesihatan mental yang baik. Agar kita orang cakap open sentiasa open minded, jangan berfikiran sempit. Kita kena jagalah benda tu dari sudut kognitif ataupun dari sudut mental. Baik, saya nak terus kepada elemen ketiga, iaitu elemen emosi. Okay, emosi ni kita jangan terlalu egosentrik, iaitu kita jangan sensitif dengan apa yang orang cakap lah. Maksudnya kadang-kadang zaman sekarang ni mulut orang kita tak boleh nak mengata, kita tak boleh nak tutup. Orang ni keep mengata kan. Even kita buat benda yang baik pun orang cakap, kau ni tak boleh ni, tak boleh go ni, apa je yang hasil kau kan. Tapi benda tu sebenarnya cuba jadikan kata-kata daripada orang tu motivasi sebagai diri kita. Sebab kadang-kadang orang tu, mungkin orang kata tu nak bagi kita semangat, tapi mungkin ada juga niat dia lain. Tapi kita ambil benda tu satu benda yang positif untuk kuatkan semangat kita, untuk kita nak tingkatkan lagi usaha kita. Itu dari sudut emosi lah. Kita kena kawal emosi kita. Jangan bila orang bercakap sikit kita terus down, kita terus tak ada semangat kan. Macam ni kan. Kita kena ada motivasi dalam hidup. Okay, baik. Biasanya poin terakhir saya ataupun elemen yang terakhir adalah elemen sosial. Okay, penting elemen sosial macam saya sebut tadi, sebab sosial ni mempengaruhi ataupun persekitaran kita ni mempengaruhi kita punya perkembangan personality. Jadi kita kena bentuk satu persekitaran yang positif. Kita kena create satu environment yang cantik, satu environment yang boleh memberi impak positif kepada kita. Jadi kita kenalah bergaul dengan orang-orang yang positif. Kita kenalah adanya keluarga yang bahagia contohnya kan. Jadi kita kena bentuk satu persekitaran yang positif, bergaul dengan orang-orang baik. Dalam masa yang sama kita dapat membina keyakinan diri kita untuk membentuk satu personality yang baik, satu personality yang first class. Jadi kita kena, itu sajalah mungkin dari saya 4 elemen tadi. Itu biologi, kognitif ataupun mental, emosi dan juga sosial. So bagi saya keempat-empat elemen ni, keempat-empat aspek ini kita perlu lihat ataupun kita kena tengok balik, check balik diri kita sendiri. Aku ada tak 4 elemen ni untuk kita nak bentuk satu personality yang baik, satu personality yang berkualiti. Jadi mungkin itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator kita. Masya Allah. Dah macam Dr. Daniel menghuraikan sesuatu isu ni. Ya Allah, seronok sangat saya tengok perkembangan kaunselor pelatih. Saya yang kena banyak belajar lagi lah dengan adik-adik saya ni. Inilah contoh-contoh remaja first class yang kita nak ketengahkan. Pasti ada yang negatif di kalangan kita. Tapi jangan kerana setitik nila rosak susu sebelanga. Saya suka nak ulang kembali ataupun recap kembali kata Encik Izrin berkaitan untuk membentuk personality yang baik bagi remaja ataupun seluruh insan di dunia ini, kena ada keseimbangan 4 elemen. Yang pertama biologi, fizikal kita kena sihat. Macam saya selalu jogging atas katil. Kemudian kita ada elemen kognitif, pemikiran kita kena positif. Sebab pemikiran ini adalah yang memandu kita sama ada kita bersemangat ataupun lemah.
Dan juga yang ketiga adalah emosi. Kita jaga emosi ke emosi yang jaga kita? Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita suka dikawal oleh emosi. Kita tidak menguasai diri kita. Dan yang ketiga adalah sosial. Ada orang dia setuju duduk rumah seorang-seorang, tak bercampur dengan masyarakat. Dan akhirnya dia murung, kan? Jadi dia ada beza introvert dan extrovert. Itu kita di forum akan datang lah, sosial. Tapi sikit lah Encik Izrin, saya nak tambah sikit lah kalau boleh. Boleh. Kita kena ada kekuatan spiritual. Kita kena ada kekuatan spiritual. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan pencipta kita, bagaimana bacaan Quran kita bagi yang beragama Islam, bagaimana zikir kita, bagaimana selawat kita. Sebab mana mungkin seorang manusia itu hidup dengan sempurna tanpa hubungan dia baik dengan Allah SWT. Kekuatan spiritual ini adalah kekuatan utama dalam hidup seseorang. Kalaulah remaja mempunyai kekuatan spiritual, membezakan antara yang baik dan yang tak baik, insya-Allah dia akan selamat. Dia tahu keluar malam tak boleh. Dia tahu minum arak tak boleh. Dia tahu berzina dosa besar. Dia tahu TikTok gelik-gelik berdosa. Jadi kerana kekuatan spiritual inilah yang menyebabkan dia membezakan antara yang hak dan yang batil. Itu saja tambahan sedikit. Okey, baik. Kita nak terus kepada soalan panel kita yang kedua, Puan Sahara kita. Puan Sahara, boleh saya tanya Puan Sahara? Apa pengalaman saya diberitahu Puan Sahara sudah mendirikan rumah tangga. Pada usia berapa ya Puan Sahara? Saya mendirikan rumah tangga pada usia 20 tahun. Ya Allah, remajanya. Moderator pun tak laku lagi. Untuk pengetahuan, moderator masih lagi bujang ya, single. Apa-apa boleh PM tepi. Okey, Puan Sahara, ceritakan bagaimana pengalaman Puan Sahara di usia remaja ni dan mendirikan rumah tangga. Silakan sikit. Yalah, saya kongsi pengalaman saya serba sedikit saja ya. Okey, bagi saya untuk berkahwin muda, yang pertama sekali yang kita kena pandai kawal adalah emosi. Sebab waktu muda, dalam lagi usia macam saya ni 20 tahun kahwin muda, memanglah emosi kita waktu tu tengah melonjak tau. Maksudnya kadang-kadang emosi nak marah, kadang-kadang padahal benda kecil je tapi nak rasa marah. Jadinya pengalaman saya sepanjang saya berkahwin adalah masalah saya adalah emosi itu je. Tapi saya ada suami yang penyabar, yang mampu membantu saya untuk kawal emosi saya. Walaupun saya sebagai kaunselor belajar tentang kaunselor, tapi kita pun manusia biasa kan, tak terlepas daripada kesilapan, kekurangan. Jadinya saya belajarlah sikit-sikit. Walaupun orang kata, muda lagi ni, kenapa nak kahwin muda ni? Jangan persoalkan kenapa nak kahwin muda. Ajal, maut, jodoh semua di tangan Tuhan. Tapi kita kena pandai mengawal diri kita. Kita kena tahulah apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi kita tak salah pun kahwin muda. Dan jangan marah kalau orang nak kahwin muda, dan kita tak galakkan juga lah untuk kahwin muda. Kita kena tahulah persediaan kita yang terbaik tu yang mana satu. Itu sajalah pengalaman yang saya boleh kongsi. Masya Allah. Terima kasih Puan Sahara ya. Tahniah kepada Encik Suami. Encik Suami sangat penyabar ya. Dia kreditkan pada suami dia pada hari ini. Sweet gitu. Puan Sahara, saya nak tanyalah. Remaja first class ni, untuk jadi remaja yang first class, semestinya menjadi seorang remaja yang mempunyai akhlak yang tinggi. Kita selalu dengar, budak ni tak ada adab lah. Budak ni biadab lah. Budak zaman dulu tak sama dengan budak zaman sekarang. Budak zaman dulu bagus, zaman sekarang tak ada adab. Jadi bagaimana nak membentuk akhlak remaja yang first class? Silakan Puan Sahara. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Syarimi selaku moderator dan juga penyelia saya yang paling sporting pada abad ini ya. Dan juga rakan seperjuangan saya iaitu Arif dan juga Izri. Okey, terima kasih juga kepada audiens yang daripada pukul 9 tadi sampai sekarang masih setia bersama dengan kami. Okey, baiklah. Sebelum itu saya nak terangkan apa sebenarnya maksud akhlak. Okey, akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku ataupun tabiat kita. Budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat kita. Sebelum tu, sebelum saya huraikan lebih panjang, kita kena tahu kenapa saya cakap remaja kena ada akhlak. Remaja kena ada akhlak yang baik. Sebab apa? Okey, seperti yang kita tahu, remaja merupakan aset sebuah negara pada masa akan datang. Sebab remaja lah nanti yang akan mendukung aspirasi negara kita seperti apa yang diwawarkan oleh para pemimpin.
kita tak tahu, mana tahu nanti saya jadi pemimpin ke, mana tahu nanti Arif jadi pemimpin ke, Izin jadi pemimpin ke, ataupun Tuan Syarimi sekali jadi Perdana Menteri, kita tak tahu kan. Rosak negara. Jadi untuk memimpin sebuah negara itu perlulah bermula daripada awal, perlulah bermula daripada waktu kita remaja lagi. Jadinya nampak tak dekat situ awal-awal lagi remaja sangat penting. Jadi untuk menjadi remaja first class kena jaga akhlak kita. Itu baru dari segi negara dan masyarakat. Dari segi Islam pula secara amnya, secara umumnya agama itu mempunyai asas yang tertentu, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Okey, kita fokus kepada akhlak. Dari sudut bahasa, akhlak membawa pengertian kepada ad-din, iaitu cara hidup yang meliputi aspek kehidupan. Jadinya dekat situ dah terang lah, sudah terang lagi bersuluh bahawa untuk kita buat apa-apa dalam hidup kita, kita perlu ada adab. Sebab itulah Islam sendiri mengajar kita tentang adab. Nak masuk tandas ada adab, nak makan ada adab, nak bercakap dengan orang lebih tua pun ada adab. Kenapa kita kena adab? Sebab itu adalah merupakan adab tu menunjukkan kita ni merupakan seorang yang berakhlak. Pada pendapat saya lah kan, pada pendapat saya, kalau salah betul kan, pada pendapat saya, remaja yang mempunyai akhlak yang tinggi, remaja yang mempunyai akhlak yang baik akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Walaupun kita tak bijak, walaupun kita tak hebat, walaupun kita dari kalangan orang yang biasa, tapi kalau kita mempunyai akhlak yang baik, sopan santun, ada semangat bermasyarakat, orang persekitaran kita, rakan-rakan kita, saudara mara kita automatik akan menghormati kita, akan memandang tinggi dengan kita. Sebab apa? Sebab kita mempunyai akhlak yang baik. Betul tak Tuan Syarimi? Betul. Betul kan? Sebab itulah nampaklah dekat situ untuk menjadi remaja first class, kita mesti pentingkan akhlak. Okey, macam mana kita nak didik diri kita, macam mana nak didik remaja untuk menjadi orang yang berakhlak. Sedangkan Rasulullah sendiri diutuskan kepada kita untuk mendidik kita supaya menjadi orang yang berakhlak. Nampak tak betapa tingginya akhlak kita? Okey, yang pertama sekali, saya ada 4 tips macam mana nak didik hati kita ataupun nak didik diri kita sebagai remaja yang berakhlak. Okey, yang pertama adalah meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang remaja memang wajib, memang wajib untuk kita menuntut ilmu. Ilmu itu luas. Sama ada kita nak menuntut ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Okey, saya memang suka sangat. Bab masuk ilmu ni saya memang suka. Waktu PKP dulu, kan ada musim PKP yang kita tak tahu nak buat apa kat rumah kan. Tapi ada buat TikTok, buat teh viral lah, macam-macam lah kan. Tapi bagi saya memang benda tu best. Dalgona. Benda tu memang best sebenarnya. Tapi ada satu benda yang paling best adalah saya setiap hari saya akan pastikan 5 hari, 7 hari saya akan pastikan setiap hari saya adalah hari berilmu, iaitu saya cabar diri saya, sehari saya kena cari satu ilmu, tulis dalam buku. Itu adalah cabaran untuk diri kita. Saya rasa memang ni bagus untuk kita amalkan. Sebab apa? Sebab bila kita banyak mencari ilmu, kita akan rasa diri kita kerdil. Ya Allah, banyaknya ilmu yang aku tak tahu lagi sebenarnya kat dalam dunia. Sebab itulah Allah cakap ilmu itu luas. Sebab apa saya cakap untuk menjaga akhlak kita dengan baik, kita kena ada ilmu. Sebab ilmu pengetahuan itulah yang akan membantu kita mengenali yang manakah akhlak mahmudah dan yang manakah akhlak mazmumah. Tanpa ilmu jugalah kita tak mungkin menjadi seorang yang dapat mengetahui akhlak bagaimanakah yang dipuji dan akhlak bagaimanakah yang dipuji. Betapa pentingnya ilmu tu. Okey, yang kedua pula. Yang kedua pula adalah kita kena ada azam yang tinggi. Untuk mengubah diri kita ke arah kebaikan, kita kena tanam satu azam. Aku nak jadi orang yang baik. Aku nak jadi remaja first class. Kita tak nak jadi macam orang lain. Kita nak jadi orang luar biasa. Ini apa yang Tuan Syarimi pesan kat saya. Jangan jadi orang yang biasa, tapi kita jadi orang luar biasa. Okey, jadinya macam mana nak jadi orang luar biasa tu, kita kena tanam satu azam yang tinggi dekat dalam diri kita. Kita kena untuk menanam sifat ataupun akhlak yang baik, kita memerlukan keazaman yang tinggi, yang kuat untuk melalui ataupun memperkukuhkan jiwa kita untuk memahami sifat-sifat yang terpuji tu. Okey. Sebagai contoh
Okay, kalau kita nak iman, iman kita naik, kita belajar dulu waktu form 5, iman kita kadang-kadang rendah, kadang-kadang menurun. Macam mana kita nak jaga iman kita adalah bermula daripada akhlak kita. Dan macam mana pula kita nak jaga akhlak yang baik bermula daripada iman kita. Nampak tak? Dua perkara ini memainkan peranan yang sangat penting. Dua perkara ini bekerja antara satu sama lain. So jadinya kalau kita nak jadi orang yang baik, kita kena jaga iman kita. Kalau kita nak iman kita yang teguh, kita kena jaga akhlak kita. Okey, yang seterusnya yang ketiga adalah berlapang dada dan berfikiran terbuka. Untuk menjadi remaja first class, macam saya cakap tadi, remaja adalah individu yang sangat beremosi sebab waktu itulah dia nak belajar itu, waktu itulah dia nak belajar benda yang baru, nak belajar itu, nak try ini, nak try itu. Jadinya waktu itu berubah-ubah emosinya. Okey. Pada waktu itu, sebagai seorang remaja, kita kena belajar didik diri kita untuk menjadi orang yang berlapang dada. Kita kena didik diri kita untuk berfikiran terbuka. Okay. Bila orang bagi nasihat ataupun teguran pada kita, kita kena terima dengan fikiran yang terbuka, dengan dada yang lapang. Jangan melawan. Sebab saya perasan umur remaja zaman sekarang, bila mak tegur sikit je, mulalah nak melenteng. Kita tak boleh lah macam tu kan. Kita kena berubah, walaupun tinggi mana kita punya darjat tu, kita ada PhD ke, ada master ke, tapi kita kadang-kadang kita tak sedar kekurangan dan juga kesilapan kita. Sebab tu kita kena terima, bila ada orang nak nasihat kita, kita kena terima. Kita sepatutnya kena bersyukur tau. Sebab apa? Sebab dengan nasihat itulah yang akan membantu kita untuk ubah diri kita dan memperelokkan akhlak kita. Yang terakhir, kita kena bijak dalam bergaul. Kita kena kenal ataupun kita kena tahu dengan siapa kita berkawan. Kita kena tahu dengan siapa kita bergaul. Sebab ini adalah salah satu cara yang berkesan untuk kita semaikan nilai murni ataupun akhlak yang baik dalam diri kita. Kalau kita berkawan dengan orang baik, orang yang mempunyai akhlak yang baik, maka kita pun akan terikut. Sebab memang naluri sebagai seorang manusia itu adalah sejenis yang suka ikut, mudah terpengaruh, suka meniru, mudah terpengaruh, terikut-ikut. Sebab itulah perkataan viral tu dah biasa dah dengan hidup kita. Sebab memang kalau kita nampak orang tu buat ni, kita pun nak buat ni. So jadinya memang dari segi pergaulan kita memang kena jagalah. Sebab kalau kita nak dapatkan akhlak yang baik, kita nak semaikan akhlak yang baik dalam diri kita, kita kena pastikan kita berkawan dan bergaul dengan orang yang baik. So itu sahaja daripada saya untuk menjadi remaja first class. Kena ingat, jaga akhlak yang baik. Pastikan akhlak kita akhlak yang paling tinggi di antara semua orang. Itu sahaja Tuan Syahrini. Masya Allah. Jelas ya, saya baca sedikit komen daripada penonton ni. Dia kata daripada Cik Zaleha Hamid, bagusnya Puan Sahara boleh bahagikan masa dengan baik. Anda hebat. Kemudian Sumandak Timugun, suka sangat penerangan Puan Sahara, sangat jelas dan mudah faham. Wah, ramai peminat je Puan Sahara daripada moderator ini. Apa yang Puan Sahara kupaskan, untuk membentuk akhlak yang baik, kita kena ada ilmu, belajarlah sebanyak mana pun ilmu, bukan di kelas saja. Dan kedua, kena ada azam yang tinggi. Dan yang ketiga, berlapang dada dan berfikiran terbuka. Yang last tu apa? Kita kena pandai berkawan ataupun bergaul dengan sesiapa. Bergaul dengan sesiapa. Multitasking lah ya. Semualah. Baik. Terima kasih. Saya tengok panel kita yang ketiga ni tak sabar daripada tadi bergoyang-goyang. Dia buat apa saya tak tahulah. Orang Kedah ni dia memang lok-lak sikit. Semangat. Bila sebut tentang remaja, dia suka ikut trend. Dia juga jaga penampilan. Ada yang pakai tudung berbelik-belik, terselit terus ke atas, habis terjerut lagi. Yang lelaki pula dia tak tutup aurat. Ya, dia koyak-koyak seluar. Kalau dah koyak baik tak payah pakai seluar. Ada yang pakai subang. Jadi dia ikut trend. Saya nak tanya saudara Arif berkaitan dengan penampilan. Apa kaitannya penampilan dan tips-tips penampilan kepada remaja first class? Silakan. Soalan yang baiklah. Dari dulu tu, terima kasih kepada tuan moderator. Saya punya penilai lah yang comel. Terima kasih juga bagi saya peluang untuk bercakap pada malam ini. Saya rasa bersemangat duduk bersama kawan-kawan saya, iaitu Muhammad Izrin dan juga Puan Sahara yang saya hormati. Terima kasih juga kepada
audien kita yang setia menonton kita pada malam ni. Terima kasih. Okey, berbalik kepada soalan. Pasal penampilan. Okey, first impression orang pada kita ni melalui apa? Bukan melalui sijil, bukan melalui ketinggian kita kan? Bukan melalui kelebaran kita, tetapi melalui penampilan kita. So, penampilan kita cantik, orang akan rasa yakin dengan kita. Macam contoh, saya beri contoh. Ada individu A, ada individu B. Dua-dua individu ni nak pergi interview kat sebuah syarikat untuk minta kerja. Okey, individu A ni memakai yang sangat selekeh. Pakaian yang tak kemas, pakai slipper, pakai subang. Individu B ni pakai pakaian yang kemas. Pakai tie, pakai coat, kasut tutup. Okey, tetapi yang diterima kerja adalah individu B. Disebabkan apa? Disebabkan pakaian yang kemas. So orang akan rasa yakin dengan dia. Orang terima dia. So orang tahu dia boleh menaikkan nama syarikat. Tapi orang tak rasa yakin dengan individu A sebab pakaian-pakaian yang sangat selekeh. So di sini pentingnya penampilan terhadap remaja untuk memberi keyakinan dan juga menonjol bakat kita. So tip yang saya boleh bagi adalah melalui 3 huruf iaitu A, B dan juga C. A itu apa? A itu adalah appearance. B itu apa? B itu adalah behavior. C ni apa? C adalah communication. Okey. Appearance itu adalah penampilan luaran kita. Okey, kenapa kita perlu jaga penampilan luaran kita? Kerana first kita jumpa orang akan tengok apa yang ada pada kita, apa yang kita pakai. Bila pakaian kita cantik, orang akan rasa yakin dengan kita, orang akan rasa selamat dengan kita. Macam tu zaman sekarang. Kalau kita pakai pakaian yang sangat selekeh, orang perempuan nak jadi sebelah kita pun takut. Sebab apa? Takut dicolek, takut dirompak. Tapi kalau kita berpakaian cantik, kemah, ni perempuan pun lalu sebelah kita rasa macam nak ngorak kita. Lelaki lalu sebelah kita rasa nak ngorak kita. Sebab apa? Sebab kita kemah, kita cantik, orang selamat je jalan sebelah kita. Selain itu, bukan kita boleh memakai pakaian kemas saja. Kita boleh pakai wangi-wangian. Kenapa wangi-wangian ni apa? Wangi-wangian ni kalau nak tahu, dia juga adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Tengok, alaihi kalau wasallam. kita dapat pahala, nampak tak kat situ? Selain itu, bukan itu saja. Dia memberi aura positif dalam badan kita. Macam contoh, kalau kita pergi kelas, pergi sekolah kan, memakai wangi-wangian, kita akan rasa positif diri kita, kita akan semangat nak belajar. Bukan setakat kita je positif. Orang sebelah kita, yang badan kita diwangi ni, sekali-sekali dia pun positif nak belajar, sekali rasa semangat nak belajar. Tapi kalau kita pergi sekolah ni tak pakai wangi-wangian, kita tak pakai deodorant apa semua kan. Memang first pergi sekolah tu tak rasa bau lagi lah. Tapi tunggu saya matahari naik terik atas kepala, peluh dah keluar, mulalah ketiak, berbau, hapak semua. Sampai kita kadang-kadang bila ada busuk badan kita ni, kita pun mulalah rasa malas nak belajar, rasa macam nak tidur nak kelas. Bila kita rasa nak tidur ni, bukan kita je tak rasa nak tidur, orang sebelah siap pengsan sebab bau badan kita. Sebab itulah kita perlu memakai wangi-wangian. Yang terakhir, kita perlulah menjaga kebersihan diri. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan diri? Kerana kebersihan diri ni semua orang tahu. Kebersihan ni daripada kita nak jaga kebersihan dari segi mana? Daripada segi potong kuku, baju yang bersih, gosok gigi. Itu adalah salah satu jenis kebersihan yang perlu kita jagalah. Tapi kalau kita tak jaga kebersihan ni, kuku tak potong, gigi tak gosok, orang sekeliling akan tak mau dekat dengan kita lah. Sebab apa? Sebab bila orang kotor ni, dia dekat dengan penyakit, banyak penyakit. Tapi kalau kita bersih ni, ramai lah orang nak kawan dengan kita. Tak kisahlah siapa kita, yang penting bersih. Itu appearance. Kita pergi kat behavior. Behavior ni apa? Behavior ini adalah tingkah laku. Setiap tindak kita, semua orang akan tengok. Tak kira tindak kita baik ke, jahat ke, orang akan tengok. Kalau kita nak orang pandang kita mulia, kita nak orang pandang kita baik, kita lakukanlah perkara-perkara yang mulia. Lakukanlah perkara-perkara yang baik. Baru orang pandang kita baik, orang pandang kita mulia. Kalau melakukan perkara-perkara yang tak elok, kita melakukan perkara-perkara yang jahat, orang akan pandang kita jahat lah. Tapi kita tak mahu orang pandang kita jahat. So kita buatlah perkara-perkara baik. Okey, kalau kita tahu perbuatan yang kita buat ni, dia berhubung kait dengan kita punya otak. Kita punya otak.
Kalau otak kita ni penuh dengan perkara-perkara negatif, so tindakan kita ni akan melakukan perkara-perkara negatif lah. Tapi kalau otak kita ni kita selalu positif, kita akan melakukan perkara-perkara positif. So kita perlulah jaga tindak laku kita ni. Tambah-tambah lagi Insta famous, public figure, semua tu kenalah jaga tindakan mereka. Sebab apa? 1000 kebaikan dia buat, kalau satu kesalahan, aduh netizen ni sekali judge, bukan tak tahu mulut mereka. Berapi ke nak? Dah keras lah dia. Netizen tu tak bercakap macam tu. Dia kutuk netizen terus keras je. Okey. Yang ketiga adalah C. C ni apa? C ini adalah communication. Gimana je lah. Communication. Gitu. Dia boleh sembang dalam forum. Betul santai ni. Ni hang cerita apa dia sembang orang lain ni? Okey, teruskan. Okey. Yang terakhir adalah C. Betul, C. C adalah communication. Communication ni apa? Communication ni adalah komunikasi. Okey, komunikasi ni adalah satu personality dalaman kita, iaitu penampilan dalaman kita. Apa yang kita cakap, tak kira baik atau buruk, orang akan dengar. Kalau kita cakap perkara-perkara baik, orang akan suka. Kalau kita cakap perkara-perkara yang tak elok, orang akan tidak respect dengan kita sebab kita menggunakan perkataan-perkataan yang tak elok. Kalau kita kata percakapan ini, dia berhubung kait dengan lisan. Lisan ini berkaitan dengan hati. Kalau hati kita negatif, dengki dengan orang, kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan tak elok. Macam contoh, seseorang tu dia nak berubah ke arah yang kebaikan daripada dosa, tapi kita ni dengki dengan dia. Kita cakap, contoh kita cakap, buat apa nak baik, tu dah teruk dah. Bila kita cakap macam tu, dia akan menjatuhkan seseorang tu, dan seseorang tu mungkin jatuh kembali ke lembah dosa tu. So kita sebagai orang cakap macam tu, kita suka ke tengok anak-anak muda kita kembali ke lembah dosa? Kalau boleh, kita nak semua masuk syurga sama-sama. Itu juga kalau hati kita positif, hati kita suka orang memotivasi sama-sama. Kita contoh, bila hati kita positif, tindakan laku kita pun akan positif. Macam contoh seorang kawan kita ni buat video motivasi 3 minit lah, contoh post YouTube yang pertama. Lepas tu kita komen, weh video hang nice gila. Kita just komen nice je. Tapi dia ambil benda tu sebagai motivasi diri dia. Dia rasa macam, oh ada orang komen best, so aku nak buat lagi baik. Aku nak buat lagi penambahbaikan. Aku nak ramai view. Lagi ramai orang suka. Benda tu dapat pahala kat kita juga. So nampak tak kita dapat menaikkan motivasi anak muda kat situ. Disebabkan lidah je. Sebab itu saya nak cakap kat sini, lidah ni lebih tajam daripada pisau. Sebab lidah kita boleh binasa, dan sebab lidah juga kita boleh selesa. Itu saja daripada saya. Luar biasa lah perkongsian daripada Encik Arif pada hari ini. Cik Aina ada komen dalam ruangan komen, kalau penampilan ni kena kemas dan ikut syariat. Ikut syariat lah yang paling utama. Semangat bila Arif berbicara, wah dah start cakap Kedah dah. Terbaiklah penyampaian Encik Arif, seronok dengar. Best saudara Ayib ni. Ni Encik Lokman penyelia lagi seorang, dia kata geng apa nama ni, geng apa nama. Dah betul ini makwa kepada Cik Arif. Semangatnya panel kita, my god, hebat. Hidup Kedah. Oh banyak ni. Dah betul ada keras sekejap ada keras sekejap kutuk netizen. Apa yang kita cakap, Zafiratul Una ni cakap, apa yang kita cakap mencerminkan hati kita. Masya Allah banyaknya komen. Sebenarnya perkongsian saudara Arif tadi berkaitan dengan ABC ya. Apa A apa tadi Tuan Arif? A adalah experience. Experience tu maksudnya yang kita pakai lah. Apa yang kita pakai. Luaran. Kemudian masuk B, behavior. Perangai kita lah, perangai. Yes. Okey, yang ketiga C, communication. Okey, boleh tulis
Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tamat sesi kedua, forum kedua, tapi ada satu sesi yang mereka nanti-nantikan, iaitu soalan spontan daripada komen-komen tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah para panel ni akan jawab. Mereka ni hebat belaka bila bercakap tak berhenti ya. Bagi masa 5 minit kan, tapi dah jadi macam 50 minit ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan boleh komen bagi pandangan dan juga soalan. Kita naikkan satu teknikal, satu soalan. Untuk kita kupaskan satu soalan bahagian teknikal. Daripada Nur Rahman Amirul, saya mempunyai soalan. Bagaimana seseorang remaja itu ingin membentuk dirinya ke arah lebih baik, oleh kerana tidak semua remaja yang lahir di dalam keluarga yang baik. Ada kalanya mereka lahir dari keluarga yang bermasalah, seperti kurang pentingkan pendidikan agama, kurang ambil berat tentang anak-anak mereka. Persoalannya, bagaimana remaja ini ingin mendapat sokongan dan dorongan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan kerana orang yang paling rapat dengan mereka bermasalah. Terima kasih. Moderator, silakan siapa yang nak respon. Senang cerita, dia nak jadi baik tapi keluarga dia, sekeliling dia bukan orang baik. Jadi dia ada masalah dari sekeliling tu, tak ada orang bagi sokongan, tak ada orang bagi dorongan. Siapa yang nak respon ni? Panel mana nak respon? Bismillah. Cubain. Turunkan soalan tu. Kita turun soalan, kita nak tengok muka panel. Dampaknya saudara Izrin nak respon. Silakan saudara Izrin. Silakan. Bismillah. Okay, silakan Izrin. Ya. Boleh dengar? Boleh. Teruskan saudara Izrin. Boleh respon terhadap soalan tu. Izrin, boleh teruskan. Dengar. Boleh dengar? Ya, boleh dengar. Okey, minta maaf tadi main lag sikit. Jadi soalan ni berkenaan dengan bagaimana kita nak bentuk remaja tu apabila remaja tu ada masalah keluarga lah kan? Betul? Saya dengar. Ya, keliling dia ada masalah, keluarga bermasalah. Tak ada bagi pendidikan agama, tak bagi perhatian, sibuk kerja. Macam mana dia nak jadi baik kalau orang yang terdekat dengan rapat dengan dia pun tak boleh sokong dia? Jadi macam mana pandangan Izrin? Okey, sedikit pandangan saya lah. Mungkin sebenarnya itulah, kita kehidupan ni tak lari dari silap. Kadang-kadang parents, keluarga, rakan-rakan sendiri pun memberi impak yang negatif kepada kita kan. Orang cakap tak takut lah. Jadi sebenarnya kita kena fix lah benda tu. Itu masalah utama dia adalah masalah keluarga dia. Keluarga dia masalah, bukan dia bermasalah. Kalau memang dia betul-betul nak, dia memang betul-betul nak berusaha ke arah kebaikan, keluarga dia macam tu, sebenarnya bukan masalah dia. Masalahnya adalah masalah keluarga dia. Yang masalah keluarga dia tu menyebabkan dia bermasalah. Okey, jadi yang pertama-tama sekali, kita kena fix benda ni, kita kena tegur lah ibu bapa kita. Mungkin daripada sudut didikan agama tu, bagi saya sepatutnya benda tu tak berlaku. Sebagai ibu ayah, sebagai parents, kita kena, sepatutnya mereka yang didik anak-anak mereka untuk beri pendidikan agama yang lebih baik kan. Tapi kalau dah jadi macam tu, kita sebagai anak-anak, kita jalankan tanggungjawab kita juga sebagai anak-anak. Jadi kita kena ingat, bukan saja ibu bapa je yang boleh nasihatkan kita, yang boleh bagi teguran kepada kita. Kita sebagai anak-anak pun kita pun boleh betulkan ibu bapa, as long as benda tu tak lari daripada syariah kita. So kita boleh tegur lah ibu bapa kita. Mungkin cakap, ibu, adik dah lama tak nampak ibu solat kan, cuma kita solat sekali. Kita fix benda tu slow. Kita ubah benda tu. Kita mungkin ajak dia solat dulu mula kan, kalau dia ada masalah daripada sudut agama sendiri. Kita ajak dia solat. Ibu jemaah solat, dah lama kita tak solat berjemaah kan, contohnya. Jadi benda tu kita kena fix daripada keluarga kita sendiri. Jangan kita nak lari daripada masalah ni, kita pergi berkawan dengan orang-orang baik. Kita nak lari masalah keluarga kita pergi keluar daripada keluarga kita, kita pergi rapat dengan kawan-kawan baik, dengan orang-orang ustaz contohnya, tapi kita abaikan keluarga kita. So first of all, kita kena fix balik keluarga itu sendiri, keluarga kita sendiri. Kita kena fix balik, kita kena betulkan balik apa yang salah. Kita mungkin boleh tegur ibu ayah kita, tak ada masalah, as long as kita ada cara tegur. Mungkin tegur dengan berhemah lah orang cakap, sebab kita nak tegur orang yang lebih tua ni, ada cara dia.
ada cara dia. Jadi itulah kita kena betulkan baliklah keluarga kita. Tapi dengan teguran yang betul. Mungkin itu saja daripada saya. Mungkin ada yang nak tambah ke channel lain? Terima kasih. Terima kasih. Saya nak Ada tambah. Puan Sarah Puan Sarah tambah sikit Puan Sarah. Silakan. Saya nak tambah sikit sebab tadi Tuan tadi dia minta motivasi kan macam mana kita nak bangkitkan diri kita. Okey, kalau di tempat saya akan fikir baiklah kalau orang sekeliling kita dah bermasalah, maksudnya kita dah tak ada tempat pergantungan, siapa lagi nak bergantung selain pada Allah dan juga diri kita sendiri. Sebenarnya diri kita sendiri akan membantu untuk ubah diri kita. Kalau kita tak mampu nak ubah suasana, kalau kita tak mampu ubah persekitaran kita, kita yang ambil tanggungjawab, kita yang sendiri ubah suasana tu. Okey, betul lah, saya setuju dengan apa yang Tuan Izrin, Encik Izrin katakan tadi, iaitu kalau solat bagi tahu mak ayah kita kalau boleh nak solat macam tu kan. Okey, yang kedua pula kita berdoa, kita doalah kan, sebab kita dah dalam Islam sendiri pun bagi tahu kalau nak menegur ada 3 cara kan. Yang pertama yang pertama kita kena bercakap, nasihat. Yang kedua kalau tak boleh kita guna tangan. Ketiga kalau tak boleh juga kita mendoakan. So jadi kita doakanlah yang terbaik untuk keluarga kita, ibu bapa kita supaya dorang ni boleh berubah dan menjadi dorongan terbaik untuk kita. Yang paling penting sekali spiritual diri kita. Semangat yang kena ada dalam diri kita tu kena ada. Semangatlah. Kalau kita nak kehidupan kita yang baik, kita kena bangun daripada sekarang. Kena sedar, aku nak yang terbaik dalam hidup aku nak anak-anak aku tak nak rasa, tak nak jadi tempat aku nanti. Sebenarnya aku kena ubah diri aku daripada sekarang. Jangan hidup dekat kelompok macam tu. Jangan terlampau lemah dengan kelompok macam tu. Ubah, bangun. Kita boleh, remaja kita boleh. Jangan anggap remaja ni sampah. Jangan buang perspektif masyarakat macam tu. Kita kena buktikan yang kita boleh. Remaja boleh. Remaja first class. Itu sajalah konsep. Luar biasa. Puan Sarah ada barang tu jaga-jaga ya. Jangan dibalin pula tu. Marah cik suami sekarang. Macam nak pecahkan handphone pula saya tengok. Bersemangat tak apa. Tapi jangan sampai roboh pula rumah tu ya. Risau pula saya. Terima kasih Tuan Izrin dan Puan Sarah respon soalan tadi. Kita naikkan satu soalan lagi daripada panel. Daripada sahabat baik saya, Lokman tinggi, Lokman panjang, Lokman long. Awak punya penyedia ni. Kenapa remaja mudah terjerumus ke dalam kancah negatif berbanding positif? Adakah ianya ditentukan oleh sifat individu itu sendiri atau lebih kepada faktor rakan sekeliling? Saya nak minta saudara Arif lah, Encik Arif kita ni respon soalan ni. Silakan. Terima kasih kepada yang memberi soalan ni. Terima kasih kepada Encik Lokman Long. Terima kasih juga kepada beri respon. Okey. Remaja ini selalunya cepat terpengaruh bagi saya lah. Remaja cepat terpengaruh. So, ini adalah disebabkan salah pilih kawan. Faktor-faktor dia adalah kadang-kadang rakan sekeliling ni membuatkan kita mengikuti diorang. Kadang-kadang mula-mula bagi contoh rokok lah. Kawan bagi rasa sikit. Lepas tu kita pun mula tak mau. Makin lama makin nak. Di sini kita dapat menyatakan bahawa remaja cepat terpengaruh oleh rakan sebaya lah. Selain itu bukan saja rakan sebaya, media sosial juga. Macam contoh media sosial menunjukkan video-video yang macam bergaduh, video-video yang gangsterism, membuatkan mereka ni rasa nak ikut, rasa nak buat benda tu, rasa hebat. Itulah yang saya boleh nyatakan sikit. Kalau kurang maaf saya. Balik saya tengok Izrin dia angkat tangan. Saya nak jawab. Terima kasih pandangan daripada Encik Arif. Tapi Izrin dia nak respon sikit penyelia dia tanya. Izrin silakan Izrin. Masya Allah. Okey, soalan dia tanya kenapa remaja ni mudah terjerumus. Lepas tu Encik Lokman ada cakap adakah sifat individu ataupun faktor rakan sekeliling. Jadi sebenarnya kedua-dua ni bagi saya mempengaruhi remaja itu sendirilah, sama ada dia terjerumus dalam kancah negatif ataupun positif. Dua-dua faktor ini bagi saya memainkan peranan yang amat penting. Sebab daripada awal tadi kita dah huraikan, saya sendiri huraikan dan Encik Raja Afiq pun ada huraikan tentang faktor persekitaran ini memainkan peranan yang sangat penting.
Sebab bila kita kanak-kanak, kita akan lihat faktor persekitaran kita. Kita akan, orang cakap manusia ni dia akan suka tengok apa yang orang lain buat, so dia akan follow. Macam contoh tengok mak ayah dia selalu solat, so dia akan follow. Dia lebih kepada orang cakap match and mirroring. Orang cakap dia tengok mak ayah dia buat dia nak buat juga macam tu. Itu contohnya perbuatan. Jadi bagi saya kedua-dua ni mempengaruhi dan merupakan faktor utama lah remaja ni dirumus dalam kancah negatif. Jadi sebenarnya kenapa tu bagi saya kita kena tanya balik kepada diri sendiri. Kadang-kadang Cik Syarimi, saya ada kawan yang dia lepak dengan bukanlah kita nak kata orang jahat, tapi yang nakal lah, biasalah remaja kan nakal kan, yang melepak sampai 2-3 pagi tapi dia tak buat benda tu. Dia on time, contoh pukul 11, pukul 12 baru balik. Maksudnya dia sebenarnya kita kena tanya balik dalam diri kita, dalam individu itu sendiri. Sama ada kalau aku kawan dengan dia orang, aku boleh kawan dengan dia orang, tak ada masalah. Tapi perlukah aku ikut benda negatif yang dia orang buat? Jadi kalau kita tak mampu nak ubah dia orang, kita ubah diri kita sendiri. Kita ubah diri kita sendiri dulu. Jadi daripada dia orang lepak malam-malam kan, jadi kita tak follow lah. Kita baliklah awal yang contohnya. Lama-lama kita ajak lah dia orang. Bawa pun lepak malam ni, cuma balik Asyawah. Macam tu lah contohnya. So sebenarnya kena tanya balik diri sendirilah. Kita kena betulkan balik diri sendiri. Sekarang kita tengok ramai je rakan-rakan yang dikelilingi rakan-rakan lain. Rakan-rakan lain tu ada yang isap rokok, isap dan sebagainya, tapi dia tak isap rokok. Jadi banyak je orang yang macam tu. Jadi sebenarnya kena tanya balik diri sendirilah. Tapi saya tak nafikan lah. Cik Luqman cakap faktor persekitaran tu memainkan peranan yang penting jugalah dalam membentuk satu personality remaja yang positif. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudara Izrin. Saya tertarik sikit dengan kenyataan Cik Izrin tadi. Nakal ni biasalah remaja. Adakah perspektif kita menyatakan remaja mesti nakal, remaja mesti jahat? Kadang-kadang kita punya sangkaan kita ni pada label remaja tu pun ada sedikit ketidakbetulan kita tu. Apa pandangan Cik Izrin? Kita jangan biasakan. Kalau kita tidak positifkan keadaan tu, jadi bagaimana? Itu betul, saya setuju dengan Cik Syarimi. Kadang-kadang kita tengok khusus ni golongan yang dewasa lah cakap, remaja macam ni, dulu zaman-zaman atuk nenek, zaman ibu ayah tak ada pun macam ni. Jadi sebenarnya bagi saya benda tu penyakit dalam masyarakat kita sebenarnya. Bila kita cakap macam tu, orang kata cakap ni seolah-olah kita nak mendoakan lah. Jadi benda tu saya rasa kita perlu fix lah benda tu. Kita jangan budayakan benda tu sebab orang pandang orang cakap remaja ni je buat benda yang negatif. Remaja ni je mak motor, remaja ni je merempit semua contohnya kan. Tapi sebenarnya kita tak sedar pun bila orang dewasa merokok apa semua, kita tak sentuh pula isu tu kan. Betul tak? Jadi sebenarnya bagi saya itu orang cakap kita dah terbiasa budayakan benda macam tu. Bila remaja je kita nak touch benda-benda yang macam tu. Jadi kita perlu ubahlah mindset tu sebenarnya. Kita kena ubah cara, ubah budaya bahawa sebab itulah malam ni tajuk kita adalah remaja first class. Kita nak semua remaja pada hari ini mempunyai pemikiran yang first class, cara hidup yang first class, berlandaskan agama. Kita naikkan lagi satu soalan, insya-Allah. Tanika naikkan satu soalan daripada penonton, daripada komen. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada komen, Zafiratul Una Daud, soalan saya buat Izrin, adakah penjagaan makanan juga akan mempengaruhi mental kita? Silakan Izrin. Masya Allah, soalan kepada saya saya ni bukan pandai sangat sains, tapi kalau nak disebut nak menjawab soalan ini, dia betul. Pemakanan mempengaruhi kita punya kesihatan mental kita. Sebab apa? Ada satu kata-kata daripada seorang doktor Lai On, tak silap saya. Dia berkata, dia ada buat kajian lah. Dia bagi kanak-kanak tu makanan yang kurang nutrisi. Jadi dibandingkan dengan kanak-kanak yang mendapat cukup nutrisi, jadi perbezaan dia, kanak-kanak yang dapat lebih nutrisi tu IQ dia lebih tinggi, atau orang cakap lebih bijak, lebih pintar lah daripada kanak-kanak yang kurang nutrisi ni. Jadi bagi saya benda ni sangat jelas lah. Maksudnya penjagaan makanan tu sangat penting nak mengawal kita punya masalah mental kita ataupun mempengaruhi kita punya mental kita. Saya tak pakar sangat lah dalam sains ni, mungkin lebih ke arah sains. Tapi kita pun boleh fikir sendirilah. Kalau kita makan benda-benda yang baik-baik, insyaAllah jadi baik-baik lah. Sebab makanan tu masuk dalam tubuh badan kita. Jadi insyaAllah kalau kita makan benda-benda yang baik, benda-benda yang berkhasiat, benda-benda yang bernutrisi, vitamin dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung dia akan mempengaruhi kesihatan fizikal, bahkan kesihatan mental kita juga. Terima kasih. Menarik Izrin Hari ni macam profesional Alhamdulillah panel kita semua hebat-hebat belaka.
Kita nak ada satu soalan lagi daripada Sazwani. Dia tanya soalan adalah berkaitan dengan kebanyakan remaja sekarang ramai yang telah disisihkan oleh keluarga akibat daripada kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kesalahan lampau, keluarga tak boleh terima dah. Kau dah silap dah, aku buang kau dah. Kan? Apa peranan kaunselor dalam membantu remaja yang telah dibuang, disisihkan oleh masyarakat? Macam mana nak bangkitkan semula semangat mereka? Keluarga dah tak terima ni. Agak kaunselor lah macam koma ni. Jadi siapa nak respon? Saya tengok macam Puan Sarah nak respon. Puan Sarah, silakan Puan Sarah. Baiklah, soalan dia tadi tu macam mana nak bangkitkan semangat dia bila mana keluarga dia dah tak nak dengan dia, betul tak? Betul tak? Contoh penagih dadah. Contoh dia pernah buat masalah dalam keluarga. Keluarga tak nak terima lah. Jadi macam mana dia nak terima keadaan tu? Saya ada seorang kesalahan klien. lampau. Yeah. Seorang klien juga ada masalah macam ni. Pertama sekali kita kena terapkan dalam diri kita adalah iaitu biarlah orang nak cakap, biarlah keluarga nak pandang kita dari sudut macam mana pun. Yang penting kita kena tunjukkan perubahan kita dengan nyata. Maksudnya kita kena keep tunjukkan yang kita boleh berubah. Jangan tunjukkan kelemahan kita, tapi tunjukkan kekuatan kita. Kita kena tunjuk dekat family ataupun orang sekeliling kita yang memandang rendah dengan kita. Kita kena tunjuk orang yang kita bukan seperti apa yang orang anggap. Maksudnya orang, diri kita yang bermasalah tu kita kena ubahlah diri kita. Jangan pastikan diri kita ni masih duduk dalam masalah kita tu. Kita kena keluarlah daripada masalah kita tu dan tunjukkan dekat orang sekeliling kita, keluarga kita yang kita bukan macam tu lagi. Yang kita sebenarnya dah berubah. Walaupun benda tu take time untuk keluarga kita faham kita, untuk keluarga kita baik dengan kita semula, tapi insyaAllah ianya berhasil. Sebab kita keep buat kan, kita keep tunjukkan yang kita ni mampu berubah. Itu sajalah pandangan saya. Kalau ada nak tambah, bolehlah tambah. Ada kita nak tanya soalan seterusnya lah. Tapi tak apa, yang ini kita teruskan je soalan seterusnya daripada Syakir Ibrahim. Kenapa masalah-masalah sosial seperti buli, merokok, samsing, jalanan dan lain-lain sering berlaku dan berulang-ulang di kalangan remaja, saban tahun dan generasi? Seolah-olah ianya perkara wajib kita perlu lalui menjadi dewasa. Orang remaja ni dia kena lalui merokok, dia kena jadi samsin, mak motor, mak rempit, buat kacau. Adakah itu apa yang terjadi sebenarnya pada remaja sekarang ni? Dia kena lalui zaman kegelapan baru jumpa kembali ke pakai jalan. Ada siapa nak respon tak soalan ni? Ada siapa nak respon? Kenapa remaja dia mesti sinonim kena juga lalui benda ni? Kena merokok, kena buli, kena lepah, jadi samsing, kena merempit, naik motor, buang masa, main game. Jadi adakah remaja kena lalui benda tu semua? Siapa nak respon ni? Panel, kita diskusi tak apa. Kita boleh buat bincang. Jangan gaduh, kita boleh bincang. Bismillah. Boleh saya teruskan? Boleh teruskan. Okay, baik. Jadi soalan tu berkenaan dengan saya cakap tadi tu apa? Perlu ke macam seolah-olah ianya menjadi satu kewajipan dan jadi mak motor, jadi samsing, jadi pembuli contohnya kan, untuk kita nak lalui ke peringkat dewasa. Bagi saya inilah salah satu budaya yang ataupun satu mindset yang telah kita dah salah gunakan benda ni. Kita seolah-olah beranggapan kita nak dewasa, orang cakap kau ni tak remaja lah, orang cakap kau ni tak fun lah macam ni kan, tak best lah kau ni hidup macam tu kan. Jadi benda ni satu mindset yang salah lah oleh masyarakat kita sendiri. Sebenarnya mungkin remaja ni sebenarnya dia nak enjoy. Remaja ni nak enjoy. Tapi kadang-kadang mereka salah gunakan kataan enjoy itu, dia gunakan enjoy dengan buat perkara macam ni, dengan merempit dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu satu, orang cakap satu kesalahan budaya lah orang cakap, ataupun satu mindset yang remaja ni dah salah gunakan benda tu. Sebenarnya enjoy tu, kita kena enjoy dari sudut orang cakap di usia remaja lah, kita nak lepak dengan orang, kita nak habiskan masa kita nak melangkah ke alam dewasa, sebab kita nak melangkah ke alam kaulah.
waktu tu lah dikatakan enjoy. Maksudnya enjoy yang dimaksudkan di situ, kita itulah kita nak create satu individu, kita nak bentuk aku nak berjaya aku, contohnya aku boleh banyak duit kan, aku boleh nak tolong family aku. Itulah yang dikatakan enjoy yang dimaksudkan sebenarnya. Jadi sebenarnya itulah kita masyarakat kita ni, remaja kita sekarang ni dah salah anggap benda tu. Kita nak akan melihat benda tu satu benda keperluan untuk kita nak lalui untuk nak peringkat dewasa. Macam tadi saudara Amir ada cakap, usia remaja ni merupakan usia transisi ataupun peralihan daripada zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Jadi takkan kita nak gunakan zaman peralihan kita dengan kita buat perkara-perkara macam tu. Kita macam tak apa lah, nanti aku dah dewasa, nanti aku berubah lah. Itu salah tanggap daripada kita lah. Kadang-kadang orang cakap tak apa, dengan remaja ni kita nak enjoy, nanti dah tua nanti aku tahu tak lagi. So itu benda satu benda yang salah, mindset yang sangat negatif, sangat salah daripada masyarakat kita sendiri. So pertama-tama ni kita kena ubahlah mindset tu. So nak dikatakannya kita enjoy tu enjoy yang bermanfaat, enjoy yang memberi kesan positif kepada kita. Macam kita sekarang kita tengah buat majlis ilmu, kita enjoy buat benda ni. Itu satu ke-enjoyan bagi saya sendiri. Itu contohnya lah. Terima kasih, itu saja dari saya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya first time dalam semua hidup, 32 tahun saya hidup. Apa-apa pun kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ke-enjoyan, jangan sampai meroyan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat, kita dah 1 jam 45 minit bersiaran langsung tanpa kita sedar, tanpa penat, tanpa lelah. Saya tidak sangka panel-panel saya pada malam ini sungguh luar biasa. Memanglah anda semua adalah contoh yang terbaik remaja first class. Sebelum saya nak mengundur menutup tirai pada hari ini, izinkan saya menjemput seorang-seorang panel membuat sedikit rumusan, wasiat, tips apa yang ingin disebarkan kepada remaja di luar sana. Silakan saya mulakan dengan Tuan Arif kita. Tuan Arif, silakan Tuan Arif. Rumusan tajuk pada hari ini. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, rumusan yang saya boleh buat, remaja first class semua orang boleh jadi. Tak kisahlah siapa kita. Kita ni tak handsome ke, kita ni handsome ke, kita ni pendek ke, tinggi ke, semua boleh menjadi orang remaja first class ni. Cuma mahu tak mahu je. Dalam bahasa Kedah dia, mau tak mau je. So bila kita ada kemahuan, bila kita ada kemahuan ni, kita kena berusaha lah. Macam contoh kita buat jadual, kita buat rutin harian kita nak buat apa. Supaya hidup kita ada haluan lah, kita lebih teratur, orang kata. Teratur. Lebih teratur untuk kehidupan kita seharian. Dan itu kita sebagai remaja-remaja muda, bila kita jadi luar biasa, kita kena cabar diri kita. Macam contoh kita jadi pakar motivasi satu hari nanti, kita cabar diri kita untuk jadi speaker. Bila jadi speaker ni, jangan risau, pasti mengalu-alukan siapa-siapa nak jadi speaker. So kita ni kenalah mencabar diri kita. Sebab apa? Cabaran ni adalah satu kunci kejayaan. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Arif. Memang betul-betul pekatlah bunyi Kedah dia tu. Dia nak bawa Kedah dia dalam forum ni. Cik Arif ni ramai peminat. Dia handsome dan video dia dapat sambutan. Itu dah Cik Arif hari ni jadi panel. Kita pergi kepada Puan Sahara. Puan Sahara banyak berkorban nak berforum, pergi studio suami nak. Itulah semangat nak cari line. Kalau tak ada line. Puan Sahara dah kahwin muda, dah lalui dah zaman perkahwinan. Apakah rumusan nak jadi remaja first class? Sila rumuskan, insyaAllah. Saya tak nak terlampau rumus sebab daripada awal sampai akhir tadi dah sangat banyak sangat info yang kawan-kawan saya kongsikan ilmu. Jadi saya nak bagi wasiat lah, bagi nasihat lah macam tu. Okey, nasihat saya kepada remaja dekat luar sana, mahupun yang ada dekat dalam live ataupun dekat luar live, saya nasihatkan jadi remaja yang berkualiti. Jadi remaja yang berkualiti dari segi apa? Dari segi akhlak, penampilan kita, percakapan kita, communication yang Cik Arif cakap tadi. Banyak sangat remaja zaman kini kena perbetulkan. Jangan biasakan apa yang biasa. Macam tadilah kan, macam isu merokok, soalan yang diberikan tadi tu kan. Jangan biasakan apa yang biasa. Bila kita biasakan apa yang biasa, maka benda tu akan berterusan lah. Tak ada pengakhirannya. Sampai bila kita nak hadap remaja yang macam ni. Jadinya
kita sebagai remaja kena sedar. Hari ni sedar. Mulai hari ni setiap live ni sedar. Kita kena jadi remaja yang berkualiti dari segi akhlak dan macam-macam lagi. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih Puan Sarah. Ringkas dan padat ya nasihatnya. Semoga remaja di luar sana boleh dengar dan ambil cakna. Penutupnya, Saudara Izrin, apakah kata-kata semangat yang terakhir untuk menjadi remaja first class, mewakili semua remaja-remaja dalam dunia ini? Apakah tipsnya untuk menjadi remaja first class? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke? Sebab tadi ada gangguan line sikit. Jelas. Jelas Baik. Okay, jadi sedikit rumusan berkaitan dengan tajuk kita malam ini, remaja first class. Okay, jadi banyaklah tadi panel kita dah kongsikan. Jadi sedikit rumusan yang saya boleh buat sebagai kita sebagai remaja ataupun di usia muda ni, kita kena jagalah pelihara pelbagai dari sudut pelbagai aspek, seperti contoh tadi fizikal, mental, emosi, kita punya persekitaran, kita punya attitude, kita punya akhlak, sikap dan sebagainya. So kita kena jaga benda ni. Kita bukanlah orang cakap kita dah pandai tu dah pandai dah, tapi kita tak ada akhlak pula. So tak cantik lah benda tu. Jadi nak jadi remaja first class ni, kita perlu seimbangkan setiap aspek tu. Dari sudut attitude-nya, dari sudut ilmunya, dari sudut akademiknya, bagaimana kan. Jadi kita perlu seimbangkan lah untuk jadi remaja yang berkualiti, remaja first class. Kita kena ada setiap elemen ini, setiap aspek ni kita perlu tekankan lah. Orang cakap bukanlah cakap pandai-pandai je tapi tak ada adab. Pandai pun orang cakap biar tak pandai tapi beradab. Jangan pandai tapi biadab kan. So kena sebagai remaja ni kena lihat setiap aspek ni, kena seimbangkan dari setiap sudut. Dan paling utama sekali kita sebagai umat Islam sendiri perlu tekankan isu-isu keagamaan ataupun spiritual kita. Kena orang cakap menjaga solat, orang cakap kan. Dan sebagainya. Baik, jadi mungkin itu saja rumusan daripada saya. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka tamatlah sudah forum kita ataupun diskusi motivasi remaja first class. Secara peribadi saya memuji barisan panel kita pada hari ini yang terdiri daripada Encik Amirul, Encik Raja Afiq, Encik Hairul Ifan, Encik Izrin, Encik Arif dan juga satu-satunya bunga Puan Sahara. Di belakang tabir kita ada pengarah program Encik Aiman Jasni, kita ada technical Encik Amir, kita ada Encik Nisha dan juga seorang lagi, Suraya. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah 6 minggu mereka lalui praktikal bersama kami. Potensinya luar biasa, lebih hebat daripada kami. Sesungguhnya secara live ini saya ingin mengucapkan mereka ini adalah remaja first class yang saya jumpa bersama dengan Encik Lokman dan juga Encik Siti Nazura Aina selaku penyelia mereka. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kerana anda telah menjayakan praktikal ini dengan jayanya, dengan bagusnya dan juga menjadi panel yang cukup hebat, cukup baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, insya-Allah esok kita ada lagi satu forum cabaran belajar online bersama juga pelajar praktikal dengan grup yang lain. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah esok sedia standby pukul 9 malam di channel yang sama, Fast Media Motivation. Tuan-tuan dan puan-puan, remaja sangat penting. Usia remaja sangat penting. Kalau kita abaikan remaja, maka kita akan lahirkan pemimpin yang jahiliah. Bagilah mereka peluang. Jika mereka melakukan kesilapan, manusia mana yang tidak pernah melakukan kesilapan? Remaja perlukan perhatian. Remaja perlukan kasih sayang. Remaja perlukan tunjuk arah daripada orang dewasa. Andai mereka tersalah arah, berikanlah mereka kompas supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Jangan hukum, berilah peluang dan ruang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mendoakan agar remaja-remaja ini menjadi remaja yang first class. Baik di sisi Allah, baik di sisi masyarakat. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Saya mulakan dengan pantun, saya sudahi dengan pantun. Kalau tak jumpa, sambungkanlah ya. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya tamatkan sesi hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.